Oh, ya, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Banyak kita online malam tu. Jadi, subhanallah, antara nikmat yang Allah beri kita adalah kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Bila kita beri salam sebenarnya, tanpa kita sedari, kita sebenarnya mendoakan kawan-kawan kita. Kita mendoakan orang yang kita bagi salam tadi. Subhanallah. Jadi, macam pelik ya. Sebab dah. Alright. Jadi, kan Allah, Tuan Agus. Tuan Syarizan kita bersama malam tu, Alhamdulillah. Line okey di Pulau Melayu, insyaAllah. Cynthia, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Tolong ingatkan rakan-rakan kita dalam grup, mungkin terus akan start mula kita mula kelas. Jadi Alhamdulillah, kami live daripada Bintulu, daripada Surau Darul Islah, IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu. Subhanallah. Jadi Allah, ialah kelebihan bila ada ada hubungan keluarga lah dengan orang yang tinggal situ. Surau sebelah flat je, flat sebelah surau terbalik. Flat sebelah surau je. Jadi Allah, kita walaupun kami di Bintulu, kita orang kebanyakan kita lah di Mira. Wallahu alam, Tuan Adam Kayum kita yang on the way ke Sembuyau tadi, betul-betul yang pergi kucing, Masya Allah. Jadi apapun, Assalamualaikum sekali lagi. Semoga semua sihat dan walafiat. Jadi malam tu, sebagaimana kita janjikan, kita akan masuk tajuk baru. Tajuk baru kalau minggu sebelum tu, dua minggu betul-betul kita cerita tentang pahala dan dosa. Dan malam tu, insyaAllah kita akan cerita pasal syurga. Syurga, dan esok insyaAllah kita sambung lagi syurga dan neraka insyaAllah. Jadi kenallah, sebelum kita mula belajar, elok kiranya kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Untuk tu, kita minta lah, siapa first time belum lagi bimbing baca Al-Fatihah, Tuan Syarizan, kami dah dengar semalam. Semalam lah kan? Okay, semalam kami dah dengar semalam. Boleh sama-sama bimbing kita untuk bacaan Fatihah kita malam tu? Boleh? Tuan Syarizan dapat buka mic? Mikrofon? Assalamualaikum, Tuan Agus. Bisingkah kat area kita? Boleh? Boleh buka mikrofon? Okey, nampak gaya si dapat respon dulu. Assalamualaikum Kak Nurain, selamat datang. Okey, kalau macam tu kita minta ayahanda Tuan Jeffrey sekali lagi boleh? Tuan Agus. Dah buka dah. Alhamdulillah. Okey, dapat buka dah. Kita di sini atau di rumah? Di rumah belum lagi. Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah kita persilakanlah Tuan Agus kita untuk bimbing bacaan Fatihah kita sebelum kita belajar insyaAllah. InsyaAllah. Teruskan. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ustaz, terdengar Ustaz. Astagfirullah. InsyaAllah, minta maaf kami mute mikrofon waktu tadi. InsyaAllah kita sambung dengan doa sebelum belajar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kan Allah, alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah pilih kita untuk bersama-sama
bersama-sama tanpa paksaan, tanpa perlu diupah, tanpa perlu dibayar oleh siapa pun, tapi kerana Allah kita sama-sama untuk mengambil peringatan dalam kita menambahkan amal kita. Sesungguhnya bila kita berada dalam satu majlis ilmu, dalam majlis ilmu, para malaikat akan bersama-sama orang yang menghadiri majlis, mengibarkan sayapnya, melindungi kita daripada mara bahaya insya-Allah. Dan kerana Allah, itu satu kelebihan yang Allah bagi pilihan kepada kita untuk, sebab majlis ilmu ni pastinya kita sama-sama dalam apa-apa saja yang kita belajar, dalam menjadi satu majlis zikir. Zikir ni maksudnya majlis yang mengingati, masih untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang dalam itulah sebaik-baik tempat sebaik-baik tempat kita sebenarnya dalam satu majlis ilmu. Bila kita apa-apa Allah nak tarik nyawa kita untuk masa terbaik, masa kita tengah dalam ibadah, masa dalam sujud, kerana Allah, bagaimana hidup kita tadi, cara hidup kita macam mana kita aturkan, kita aturkan hidup kita macam biarlah kita akan meninggal dalam keadaan yang baik-baik juga. Kalau kita penuhi hidup kita lakukan semua kerja kerana Allah, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak solat, kita banyak sedekah dalam setiap keadaan namanya, dan pastinya kita mati dalam keadaan yang baik jugalah insya-Allah. Tapi andai kata subhanallah, Allah peringatkan kita alhaakumut takasur, sesungguhnya kita manusia dilalai dengan sebanyak-banyaknya, hatta sehingga masuk kubur sekalipun, hatta aku masuk kubur pun kita masih lalai, na'udzubillah. Jadi kena Allah, sama-sama kita beringat, sama-sama kita belajar. Jadi hari ini kita nak belajar tentang dua tempat iaitu syurga dan neraka, yang hari ini kita tak nampak dan tak dapat rasai, tapi kita boleh bayangkan dengan apa yang Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran, apa yang Nabi sendiri alami. Jadi subhanallah, sekarang ni bulan Rajab, iaitu sinonim, bulan Rajab ni pada 27 Rajab sinonim dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Siapa yang tak tahu lagi apa Isra' Mi'raj tu, kita sekarang ni tengok dalam grup komuniti hidayah kita dalam grup ceramah perdana, forum perdana Isra' dan Mi'raj kan. Isra' dan Mi'raj, bukan Isra' Mi'raj Isra' dan Mi'raj, dua-dua. Isra' diperjalankan, Mi'raj diangkat ke mana? Ke neraka, melalui neraka dan syurga. Subhanallah. Jadi kerana Allah, ini bulan Rajab ni lah, kita mula berdoa dengan Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami, fi Rajab, pada bulan Rajab, wal Sya'ban, dan Sya'ban yang akan menyusul lepas habis bulan Rajab. Hari ini berapa Rajab? 25 kan? 25. Sebulan dalam bulan Islam kita ada 29 atau 30 hari saja. 29 atau 30 hari saja. Tiap-tiap bulan, hebatnya kalender Islam, kita akan tengok hilal bulan, sama ada bulan ni 29 atau bulan 30. Tapi memang ada perkiraan, yang orang sebut ru'yah, kiraannya ru'yah bukan ru'yah yang untuk kesihatan, ni ru'yah untuk kiraan dari segi kiraan, hisab kiraan untuk tengok bulan tu memang 29 atau 30. Dari segi kiraan, sebab dari segi trajectory bulan tu kita tahu bulan tu dah masuk bulan baru atau ni. Masuk bulan baru ni bermaksud, sebab tu kita tengok Islam, luasnya ilmu Islam. Nak tahu bulan ni kenapa kita nak tahu bulan ni tadi kan, supaya kita tahu bila nak puasa dalam bulan Ramadan, bila dah masuk tahun baru atau bulan baru, akan ada cycle yang sama. Sebab segala fenomena dalam bumi ni, dalam dunia ni, dalam bumi ni terpengaruh dengan bulan. Jadi sebab tu dah tepatnya bulan, kalau 15 hari bulan setiap dalam bulan Melayu atau bulan Islam, dia sebut 15 Rejab, kita akan tengok bulan penuh. Bulan penuh tu dah 15 hari bulan lah tu. Dan waktu bulan penuh tu lah air pasang. Siapa yang Tuan Agus, Tuan Syahrizan, dia tahu yang benda-benda macam ni kan. Bila air pasang, bila air surut, bila macam sekarang ni sepatutnya tengah menyurut lah. Dah masuk ujung bulan kan.
Nanti bila dah start bulan baru, dia akan start pasang-pasang air sampai 15 hari bulan memang air pasang. Tu air bergelombang tinggi lah. Tak sesuai untuk pergi laut dan sebagainya. Jadi kerana Allah, kita dalam bulan Rejab ni sinonim, kembali kepada cerita asalnya, sinonim dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, yang mana peristiwa tu juga Nabi kita, tak ada satu Nabi, tak ada satu Nabi, mungkin Nabi Isa lah, Nabi Isa AS, Wallahualam diangkat ke langit ni, tapi Wallahualam di mana luar perkataan, mungkin ada hadis-hadisnya, Syah tak berapa arif kat mana kedudukan Nabi Isa sekarang ni, tapi diangkat ke langit, sama ada di syurga, Wallahualam. Sebab syurga dan neraka ni di luar batasan waktu. Jadi kalau orang tanya sekarang, syurga dan neraka dah ada ke? Dah ada. Sekarang ni memang dah ada dah. Dah ada syurga dan neraka. Tunggu saja. Tunggu saja. Sebelum penciptaan manusia lagi, syurga dan neraka dah ada. Jadi subhanallah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang ini tadi, kita nak tahu, mengenal destinasi kita yang seterusnya. Sesungguhnya kita kat dunia ni baru sampai perhentian yang ketiga. Pada asal kejadian manusia, kita dalam bentuk roh. Kita dalam bentuk roh. Roh dihantar ke dalam rahim ibu kita, atau alam yang kedua, alam rahim. Kemudian kita lahirlah ke dunia. Maksudnya tadi, kematian kita rasa yang bakal kita hadapi, tak tahulah bila, tak tahu bila, di mana dan bagaimana. Itu hanya satu stop aja untuk sampai ke destinasi yang seterusnya. Masuk ke alam seterusnya, itu alam apa? Alam barzah. Alam barzah yang mana kita menanti, sama ada kita masuk taman syurga atau masuk taman neraka. Dalam kubur lagi kita dah tahu kat mana destinasi kita. Kalau dalam kubur kita tu dah luas seluas-luasnya, maka kita dah sebenarnya dah boleh berbahagialah. Memang dipermudahkan nanti di padang mahsyar, di titian sirat, dan sampai ke syurga nanti. InsyaAllah. Dan kalau dalam kubur tu lagi dah di azab, kita dah tahu dah destinasi kita ke mana lepas tu kan. Na'udzubillah, kita minta jauh benda ni, minta betul-betul jauh. Jadi kerana Allah, macam mana yang kita berusaha cerita sebelum ni, kita sebagai manusia, kita tahu bahawa dunia ni pastinya ada pencipta. Dan pencipta kita telah sampaikan firmannya atau kata-katanya melalui para nabinya. Daripada Nabi Adam lagi, Nabi Adam lagi, manusia pertama yang diciptakan, kepada seluruh waris nabi-nabi sampai Nabi Muhammad yang paling special, ketua semua nabi-nabi, dihantar untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya untuk keluarga atau masyarakatnya, tapi Nabi Muhammad dihantar untuk semua manusia. Macam kebanyakan nabi yang kita tengok dalam Bani Israel banyak nabi, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dihantar untuk kaum tertentu, untuk tertentu sahaja. Sedangkan Nabi Muhammad dihantar untuk seluruh rahmat sekalian alam. Ni kita keistimewaan kita, walaupun kita datang kemudian, tapi jangan kita rasa rugi kan. Kenapa kita tak hidup zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya kan? Kenapa kita tak hidup zaman tu dan sebagainya? Ada nabi yang khusus untuk kita dapat tengok Nabi sendiri, atau kita tak hidup zaman Nabi Muhammad sendiri. Subhanallah, kita tak boleh besar sebab ini takdir Allah. Kita lahir pada umat yang akhir zaman jadi insyaAllah. Tapi banyak kelebihan menjadi umat akhir zaman. Bila cabaran kita besar, ujian kita besar, percayalah, ganjarannya pun lagi besar. Subhanallah. Jadi kerana Allah, kita terus berusaha just nak bagi tahu semua yang ada kat sini, sebenarnya selayaknya Bro Syah bukanlah orang yang terbaik untuk menceritakan. Jadi banyak lagi ustaz-ustaz, ulama-ulama kita yang kongsi yang ceramah di masjid-masjid yang selayak lagi. Tapi macam Bro Syah katakan, Bro Syah kalau boleh janganlah tengok apa yang siapa yang mengajar, tapi tengok apa yang dipercakapkan. Lagipun kita ni ikut silibus Hidayah Center. Moga-moga kita harapkan taklah tersesat, sebab tu bahaya bila orang bukan yang ahlinya menyampaikan. Jadi Bro Syah pun bukan secara khusus
kita pun berharap dengan guru pendidikan Islam kita dulu. Itulah kadang-kadang bagi para guru, para guru-guru kita kan, yang merasakan, saya ni ustaz sekolah saja, bukannya ustaz yang penceramah yang hebat, yang kat luar pendakwah bebas. Bukan. Setiap kita bila mana kita mengajar, kita kena pastikan kita ajar sesuatu yang kita yakini, ada sumber, ada dalil, dan kita telah semak untuk mengelakkan kita daripada sesat. Na'udzubillah, kita minta jauh lah. Jadi kena Allah, pertama sekali sebelum kita belajar, insyaAllah kita ikhlaskan hati untuk belajar dan jangan berhenti belajar. Kalau boleh, lepas belajar dengan brosya, belajar lagi, cari lagi. Daripada maklumat yang kita dapat pada malam ni, kaji lagi. Semak apa yang telah diajarkan, insyaAllah. InsyaAllah kita akan dijagalah akidah kita, keyakinan kita akan dijaga daripada kesesatan. Sebab itulah kita selalu belajar, kita selalu dalam solat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus kepada Allah, tapi kena usaha untuk sentiasa belajar dan belajar. Jadi alhamdulillah Aida, Tuan Jeffrey, Norita, Izara, Tuan Syalizan kita, Tuan Afika, Kak Norain, Cynthia, atau Nur Shisha nama Islamnya, Suryana, Kak Ila, Aisyah nama Islamnya, Nur Hidayah dan Kak Nurul. Kita semua antara orang-orang, insyaAllah kita malam ni kita bertemu, kita doa-doakan kita nanti kat syurga pun kita dapat berjumpa sama, dapat ni. Sebab pastinya segala ilmu yang kita belajar kat sini, kita sampai kat syurga nanti kita akan ingat, kita akan ingat siapa yang kita jumpa, apa yang kita belajar lagi kat dunia ni. Jadi kerana Allah, sebelum tu kita nak sharekan modul. Macam saya cakap tadi, kita ada modul Hidayah Center. Allah, ni lain sorry Chrome. Mana saya punya ikon. Dah. Apa saya punya Ustaz, nak tanya. Silakan. Betul ke kalau kita berbuat baik akan dilahirkan semula? Subhanallah. Konsep lahir semula, ni keluar topik lah. Keluar topik daripada cinta syurga dan neraka. Kelahiran semula kita bermaksud bukan lahir semula dari segi sebab kita semua akan bakal mati kan. Bila kita bakal mati, dalam Islam kelahiran kita semula tu merujuk kepada apa? Kita pada asalnya mungkin mereput dan hilang. Tapi ada satu tulang yang tak akan reput selamanya, iaitu tulang sulubi kita, tulang hujung belakang kita tu. Dan daripada tulang sulubi itulah kita akan dibangkitkan semula. Semua manusia yang pernah hidup daripada Nabi Adam sampai sekarang, kita dilahirkan semula. Kita dilahirkan semula dalam bentuk fizikal kita yang asal. Ada yang kata 33, umur kita 33, ada umur 40, wallahu alam. Tapi dibangkitkan semula nanti dikumpulkan, bukan saja kita tapi semua nenek moyang kita sebelumnya dan semua anak cucu kita pun sekali dikumpulkan semua bersama-sama. Jadi subhanallah, kadang-kadang sebab itulah Islam ajar kita untuk terima dengan ikhlas pembagian siapa-siapa keluarga kita yang pergi dahulu sebelum kita dan sebagainya. Sebab apa? Ujungnya kita pun akan pergi juga. Kita pun akan mati. Tak ada satu makhluk yang bernafas ni, yang hidup ni akan kekal selama-lamanya. Sebab dunia ni sendiri pun akan kiamat, akan hancur. Dunia ni pun saintis pun sebut kita ada umur jangka hayat ni, malah alam semesta ni, kita sebagai macam seorang teori Big Bang. Bila Big Bang dia pengembang, akhirnya macam kita tengok firework lah. Lepas dia cantik dia akan hilang. Sama jugalah konsep alam semesta ni tadi. Dia akan hancur segala-galanya. Dan masa itulah sangat dahsyat lah. Benda yang sangat dahsyat. Jangan kita minta kita hidup pada zaman tu. Tapi konsep lahir semula ni, ni kalau yang perkataan Brosyah lah, semacam Brosyah, kebanyakannya itulah asal hidup semula tadi telah disalah faham jemaah ni dilahir semula ke dunia. Dilahir semula ke dunia, dan kalau siapa buat baik jadi manusia lain, kita akan tahu. Tapi pastinya saya yakin dan percaya kalau siapa-siapa kat sini mengatakan bahawa dia dia dapat tahu apa cerita kisah dulu 1000 tahun dulu mungkin dia pernah hidup, dia ni melainkan macam-macam Brosyah tak nafikan ada kejadian dalam dunia ni, orang kata dia
dia hidup dilahirkan semula. Dilahirkan semula, dia tahu siapa isteri dia dulu, siapa ni kisah dan sebagainya kan. Apa yang berlaku dalam perang dunia dulu dan sebagainya, lahir semula. Tu kebanyakannya wallahu alam, sebab kita tahu selain pada manusia kita ada jin. Jin bangsa jin ni tadi. Bila bangsa jin ni tadi, kadang-kadang manusia ni yang kenal rasuk ni boleh bercakap benda yang luar pengetahuan. Malah kadang-kadang pandai bahasa beza pun keluar bahasa lain dan sebagainya. Yang macam ni boleh tanya orang-orang yang dalam perubatan Islam, dia orang selalu jumpalah yang kena rasuk, sakar dan sebagainya. Yang macam ni memang benda ni berlaku. Tapi dari segi konsep Islam, apabila mati anak Adam, semua cut off, semua putus. Tak ada istilah ni sampailah hari kebangkitan semula. Bila kiamat semua segala-galanya barulah kita dilahirkan semula atau dihidupkan semula, dibangkitkan semula di padang mahsyar nanti untuk hari pengadilan, judgment day. Harap menjawab soalan. Jadi insya-Allah kami minta izinlah untuk kita terus masuk cerita syurga dan neraka. Okey. Jadi itu adalah modul tahap 2. Kita sampai tahap 2. Jangan risau sampai yang terlepas yang awal-awal kita ada rakaman, tapi kalau tak nak tengok rakaman pun bukan kata tapi yang ni boleh terus buka rakaman tapi siapa yang just nak follow every week, insyaAllah habis kita semua sampai tahap 3, kita ulang balik. Tapi kalau ulang balik ni saya difahamkan ada lagi modul baru. Dah saya tak ada modul baru lagi, tapi modul yang sampai kat saya ni saya gunakan dulu, saya habiskan dulu, nanti kita akan ulang balik dengan modul barulah. Tapi insyaAllah tak jauh bezanya. Cuma mungkin dari segi pengisian mungkin ada dimantapkan, ada yang mungkin dia rasakan tak perlu. Sebagai seorang mu'alaf boleh belajar sendiri, kemudian kita dikeluarkan. Jadi kita dah lalu halal haram, pahala dosa. Jadi hari ini kita nak belajar tentang syurga. Okay, subhanallah. Jadi kena Allah, syurga satu benda yang gaib. Kita tak nampak syurga dan neraka. Satu benda yang gaib. Kata Allah, ni dalam surah Imran, dalam ayat 100, kullu nafsin za'iqatul maut. Tu yang selalu disebutkan, ustaz selalu sebutkan benda ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu yang terjemahan yang awal sekali. Tiap-tiap yang berjiwa atau bernafas, nafsin akan merasakan kematian. Rasa kematian, akan mati, merasakan mati. Maksudnya kenapa dia pakai berasa mati? Sebab mati ni bukannya satu yang sedap. Dia kena satu, kalau kita ikut pengajian tentang kita tak akan jumpa mana-mana agama melainkan Islam yang banyak menceritakan tentang kematian dan alam yang seterusnya. Subhanallah. Sebab dalam nak mendidik hati, tadi pun dalam lepas isyak tadi dibacakan satu hadis. Sebenarnya bila besi terkena dengan air, pasti akan apa terjadi? Besi terkena air pasti akan berkarat. Berkarat kan? Pasti akan rusted, rusty akan jadi rusty. Bila macam tu, bila kita manusia hati bila dikena dosa, apa jadi? Hati kena dosa akan jadi hitam, akan jadi gelap, akan jadi sebati dengan dengan dosa yang kita lakukan tadi, merosakkan. Sebab tu macam mana cara kita nak terangkan hati, macam mana kita nak cerahkan balik hati, kembalikan sinar cahaya hati kita sama macam fitrah waktu baby lahir, suci, bersih, macam seorang mu'alaf juga. Bagi seorang sadar baru, bila mana menerima Islam dengan rasa ikhlas, meyakini siapa Tuhannya, siapa contoh terbaiknya, keikhlasan tu itulah terangnya hati seseorang tu. Jadi sama juga bagi orang yang lahir Islam, bila mana datang hidayah untuk kembali kepada Tuhan, untuk mula mengamalkan Islam dan sebagainya, itu terang kembali kan. Waktu saat itulah dia bertaubat dan sebagainya. Itu disebutkan dalam hadis yang Brosyah kongsikan kembali. Nabi kata ada dua cara. Pertama sekali, selalu mengingati mati.
selalu menghati-hati apa yang akan berlaku kepada orang yang banyak buat dosa, apa ganjaran-ganjaran orang bagi orang yang banyak buat baik dan sebagainya. Kita belajar dan belajar, itu akan memotivasikan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita akan elak daripada orang yang melakukan apa yang tak baik untuk kita, yang akan merosakkan kita, yang akan menyebabkan kita dibalas, dimasukkan dalam api neraka. Jadi pertama sekali ingat mati. Ingat mati. Kedua apa? Kedua, baca ayat-ayat Allah. Macam ni tadi macam kita baca malam ni. Surah Al-Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran. Keluarga Imran, keluarga Ali itu maksudnya keluarga. Ali Imran, keluarga Imran. Ni adalah keluarga Ibu Maryam. Ibu Maryam pula. Saya pun ikut Mother Mary. Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Ibu kepada Nabi Isa. Daripada keluarga Imran tadi. Jadi keluarga yang dimuliakan, namanya jadi nama surah dalam Al-Quran. Sama juga nama Maryam pun jadi satu nama surah dalam Al-Quran. Jadi subhanallah, betapa Islam dekat dengan Nabi Isa dan keluarga Nabi Isa, keluarga Maryam dan bapaknya tadilah. Subhanallah, ni orang yang masih taat kepada apa yang diajar oleh Nabi Musa. Taurat kata dia kan. Taurat tadi, subhanallah, Taurat. Jadi kata Allah, kita dapat tengok di sini bahawa kenapa kita kena banyak ingat mati, sebab hakikatnya tak ada manusia yang dapat hidup selamanya. Tapi yang ajaibnya, Allah ciptakan kita untuk hidup selamanya. Walaupun di dunia ni kita ada istilah mati, tapi sebenarnya Allah ciptakan kita untuk hidup selamanya. Subhanallah. Sebab pada asalnya manusia bukan daripada bumi. Manusia, kenapa banyak ciptaan Allah? Kenapa banyak ciptaan Allah? Manusia ni, walaupun dia lemah daripada gajah, dia tak dapat terbang, tapi manusia dia dapat mengalahkan gajah atau harimau atau singa dan sebagainya dengan ilmu, dengan senjata, dengan apa semua. Dapat mengalahkan. Dan walaupun tak dapat terbang, kita dapat terbang lebih jauh daripada burung menggunakan teknologi yang kita ada. Malah kita dapat sampai ke bulan. Yang mana-mana makhluk kat bumi, binatang yang kita tahu kat bumi, tak ada kemampuan macam manusia dengan ilmu yang kita ada, yang akal ilmu yang diberi pada malah malaikat pun tak diberi ilmu tu, ilmu yang diberi pada manusia. Dan malah jin pun tak sama juga, hanya diberi pada manusia. Menyebabkan manusia dipilih sebagai khalifah atau pemimpin yang dapat memakmurkan bumi. Sebab tu kita tengok dalam masa sama manusia boleh membetulkan keadaan, menjadikan dunia lebih baik. Kita tanam pokok, kita jaga binatang, sebagainya, ternak dan sebagainya. Jadi dalam masa kita memakmurkan bumi, tapi dengan ilmu yang sama, manusia juga boleh merosakkan bumi. Na'udzubillah. Jadi kita janganlah jadi yang kedua, kita jadi yang pertama. Bila mana suatu benda yang tak betul berlaku dalam masyarakat kita, sepatutnya kita sebagai seorang Islam, kita yang pertama menegur, mengingatkan, ini salah, ini merosakkan, ini boleh mendatangkan bala bencana. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran juga, segala bala bencana, banjir kilat, tanah runtuh dan sebagainya, sebenarnya kemarau, padang pasir, semua tu sebenarnya atas tangan-tangan manusia sendiri. Atas tangan-tangan manusia sendiri, kita yang merosakkan alam, menjadikan, oleh kerana kita tebang semua pokok, maka jadi gurun tanah pasir. Subhanallah. Ngerilah pula seorang-seorang di surau. Tapi tak apa, insyaAllah Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah bersama kita. Jadi sebelah insyaAllah agak flat ada insyaAllah. Tapi risau kalau buat kelas kat flat tadi, memang inilah pecah kacil lah kita punya kelas nanti. Jadi alhamdulillah kita tengok. Jadi Allah lanjutkan lagi dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi subhanallah, Allah ingatkan kita bahawa kalau kita tak mati, macam mana nak masuk syurga kan? Jadi macam mana sekalipun kita kena bersedia untuk menghadapi mati. Bersedia untuk menghadapi mati. Dan Allah sebut kat sini bahawa kat hujung ni tadi disebutkan bahawa dunia ni, segala-gala yang kita alami sekarang ni, memang kat syurga nanti apa yang kita rasa sekarang ni, kita alami, kita dapat berjumpa macam ni, kita akan alami benda yang sama.
kita rasa dapat minum air, kita dapat makan, kita dapat ni. Tapi yang kita hadapi, yang kita alami kat syurga, semua yang nikmat-nikmat. Segala yang sakit, tu hanya kat dunia je saja kita rasa. Kat sakit, sakitnya, penatnya nak semayang, penatnya nak puasa kan, susahnya nak puasa, berlapar dan sebagainya, susahnya nak keluarkan rezeki, infak kan, ingat orang miskin dan sebagainya. Tak, kalau di syurga nanti semua nikmat saja, tak ada sibuk lagi dah nak sembah, nak sembahyang. Kita sebab kita dah selayaknya untuk ni. Dan di syurga tu hanya nikmat saja yang tinggal. Nikmat saja yang tinggal. Nikmat di dunia, nikmat saja yang tinggal dekat syurga tu nanti. Jadi subhanallah, apa yang disebut ni kita rasakan, wah bestnya kat dunia ni, enaknya sekarang ni, ada kipas angin dengan teknologi kan. Ada kipas angin, tadi orang sepesan pakai pasang aircon dan sebagainya, tak apa. Kita jimat elektrik kan, tak apa nak bayar bil mahal dekat surau kan. Ini semua kita harapkan infak daripada infak ni maksudnya sedekah, ihsan orang untuk bayar bil elektrik dan sebagainya. Jadi sama-sama kita berjimat lah, sepatutnya berjimat cermat. Itu amalan yang soleh. Kalau membazir ni, sengaja membazir, tu bizikan syaitan. Kita kata itu amalan syaitan. Tak, syaitan rajin lah. Syaitan sangat rajin menghasut kita. Malah iblis sendiri waktu sebelum kejadian manusia, dialah yang paling taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Malah sebenarnya Iblis sebenarnya taat kepada Allah. Sangat taat kepada Allah. Yang masalahnya dia cuma rasa sombong yang dia tak nak taubat. Sampai kiamat Allah telah laknat kerana dia tak nak ikuti satu je perintah Allah. Sembah manusia. Tunduk kepada manusia kerana Allah telah muliakan kita. Menjadi khalifah kat bumi tadi kan. Jadi sebab malahan sebenarnya jin, bangsa jin yang kita tengok dalam apa nama ni, dah pada lupa, Lord of the Rings, Chronicles of Narnia ni, bayangan manusia kan, tentang makhluk-makhluk yang dui ada dan sebagainya, ni bayangan manusia. Tapi sebenarnya itulah bayangan. Makhluk jin ni macam-macam, berpuak dan banyak bangsa kan. Dia sesuatu yang gaib yang tak nampak, macam elf dan sebagainya. So, vampire dan sebagainya. Ni semua yang tak nampak, tapi kita katakan kita tak tahulah, macam kita sekarang ni di hijab kan, tak nampak bangsa jin ni, tapi ada orang dibukakan hijab, na'udzubillah, jangan minta dibuka sebab mereka dari segi rupa memang sangat hodoh, dan kita akan merasa takut jugalah, na'udzubillah. Sebab tu kita selalu minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada cerita pasal nikmat ni tadi, sesungguhnya syurga ni tadi adalah tempat yang sangat nikmatnya, dan kalau kita sebutkan neraka pasti lawan ni tadi. Segala kesakitan, segala kedukaan, itu semua sekali akan kita alami dekat neraka. Apa ni? Ni kata berpasang-pasang. Allah ciptakan semua berpasang-pasang. Samalah syurga dan neraka dari bulan dan bintang. Bintang adalah merujuk matahari kan. Saling berpasang-pasang. Semua berpasang-pasang, siang dan malam tak akan saling mendahului. Laki dan perempuan pun berpasang-pasang. Tumbuhan pun ada istilah pasangan juga. Ya, subhanallah, tumbuhan dan binatang, subhanallah. Jadi kena Allah. Jadi kita disebutkan sini, ayat di atas menyatakan bahawa kiamat merupakan perhentian terakhir sebelum kita mengetahui destinasi kita yang hakiki. Subhanallah. Jadi disebutkan kiamat di sini. Kiamat maksudnya hancur segalanya. Kiamat yang pertama adalah kematian kecil kita. Kiamat kecil kita, kematian kita di dunia ini, kita menghembuskan nafas terakhir kita, itu kiamat pertama. Kiamat yang besar adalah hancuran dunia ini sendiri. Yang bila mana kita belajar tentang malaikat-malaikat, Allah bagi tugas kepada salah seorang malaikat, iaitu Israfil, untuk meniupkan sangkakala. Dengan tiupan pertama, semua yang ada dalam alam semesta ni semua akan hancur. Subhanallah akan hancur. Kita dah dapat, bukan kata nak dapat bayangan. Kalau ikut manusia kan, tengok 2012, tengok cerita Armageddon dan sebagainya. Ni bayangan-bayangan kan, bayangan bagaimana dunia hancur, sama ada kena meteor atau dan sebagainya, banjir besar dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi yang dia bagaimana semua akan terbalik lah, semua akan terbalik waktu hari kiamat tu nanti. Subhanallah. Jadi cerita pasal kiamat pun sangat panjang. Jadi hari ni kita nak cerita pasal syurga dan neraka. Jadi
Nabi kita, kalau tadi kita cerita pasal Allah cerita kita dengan sendiri dalam Al-Quran, mengingat kita tentang pentingnya kita mengingati mati, sebab tadi hakikatnya semua akan mati. Nabi Muhammad pula ajar kita syurga ditutupi. Ditutupi ni maksudnya dihijabkan, kita tak nampak dengan hal-hal yang dibenci, dan neraka ditutupi dengan syahwat-syahwat. Okay, berdasarkan riwayat hadis tersebut, sebenarnya tersingkap kisah di mana selepas Allah ciptakan syurga neraka, Allah memanggil para malaikat untuk melihat kedua ciptaannya. Jadi subhanallah, di situ kita dengar bahawa sebelum lagi manusia diciptakan, Allah dah cipta dah syurga neraka. Sebab Allah tahu Allah akan ciptakan kita manusia kan. Ya Allah cipta syurga neraka. Allah panggil malaikat, apa yang berlaku? Kita akan sampai nak tahu tentang penciptaan manusia tu tadi ya. Malam esok akan dikongsikan oleh rakan Hidayah Taiping, di bawah Hidayah Center juga. Rakan Hidayah tu di bawah Hidayah Center Taiping secara online melalui Zoom, ikut malam esok. Jadi kelas sambungan kita untuk syurga dan neraka insya-Allah esok pagi waktu duha, kita manfaat waktu duha untuk tambah ilmu kita. Esok hari sambungan untuk cerita kita malam tu lah. Okay? Jadi kembali kepada cerita bila Allah cipta syurga dan neraka tadi, apa yang berlaku? Serentak malaikat menjawab, sesungguhnya Allah, tidakkah hamba-Mu mendengar disebut nama syurga kecuali mereka akan berharap dimasukkan ke dalamnya, dan tidaklah hamba-Mu mendengar disebutkan nama neraka kecuali mereka akan berlindung darinya. Hanya subhanallah, bila malaikat nangga syurga dan neraka diciptakan, betapa indahnya syurga, betapa dahsyatnya api neraka. Kalau api dunia kita rasa panas kan, dan sedangkan kita belajar sains lagi matahari kita pun beratus kali ganda lebih panas beratus kali ganda lebih panas daripada api yang kita rasa kat bumi tu. Sampai warna api kat sini pun tukar warna ungu dan sebagainya. Nauzubillah. Api yang paling panas dia jadi hitam wallahualam, dia dekat bintang-bintang lain matahari kita bukan bintang yang paling panas. Ada saintis sendiri menyebut bahawa ada bintang-bintang lain yang jauh lebih besar, bintang jauh lebih besar dan jauh lebih panas. Untuk bayangan dalam alam semesta kita, tapi kita tidak dapat bayangkan kalau kita nanggap api-api yang ada yang alam semesta tu, dahsyat lagi lah api neraka tu tadi. Nauzubillah. Jadi tidaklah hamba-Mu mendengar disebut mereka neraka kecuali mereka akan berlindung darinya. Jadi subhanallah, tak boleh disebutkan bila malaikat nangga. Kemudian Allah meneliti syurga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia dan meneliti neraka dengan syahwat yang disukai oleh manusia. Jadi subhanallah, itulah yang kita nangga dalam dunia ni tu. Kita nangga, kita alami sih. Bila nak bab benda baik, tolong orang miskin, tolong orang susah. Tu benda yang paling susah lah manusia nak pola. Atau berlapar, berpuasa tadi berlapar. Benda yang kita suka sebenarnya, benda yang kita suka. Tapi sebenarnya lah benda yang akan mendekatkan kita kepada syurga tadi. Sedangkan neraka, benda yang kita suka, benda yang kita suka, nak kaya cepat, main judi kan, nak mabuk, minum arak dan sebagainya. Sebenarnya kami ceritakan lah, benda-benda yang syahwat tu, semua disukai tu sebenarnya mendekatkan kita dengan neraka tu tadi. Nauzubillah. Jadi atas sebab tadi kita akan dihukum supaya jadi dosa besar membunuh dan sebagainya. Kerana anak-anak kita hari tu sebenarnya satu yang bahaya, malah ambil ke diri pun macam ni nak ajar anak-anak supaya kurang kan, walaupun kita ke diri sebenarnya terpengaruh hari tu daripada kecil lagi kan. Main awal dulu main Counter Strike, sampai zaman kami Counter Strike, kini tu PUBG lah, Free Fire lah, apa lagi, Call of Duty, semua main tembak bunuh-bunuh. Pak mati pak. Macam anak kami nak mati dah kami. Sebut mati kan. Senang je sebut mati. Seolah-olah kita dah dibiasakan lah. Saya dah apa mati tu kan. Jadi nauzubillah, kita sebenarnya satu yang besar mati tak sadar. Adakah kita bersedia? Adakah kita belum sempat bertaubat? Apa amal-amal kita nak bawa? Sebenarnya kita akan jadi manusia yang sangat rugi kan. Yang mana kita sempat nak berniat pun. Nak berniat untuk kadarkan semua semayang kita ketinggalkan. Buat semampu kita kan. Macam Tuan Agus kita, alhamdulillah ada niat untuk jelajah semua Masjid Miri. Baguslah niat yang baik. Semoga Allah terima amalan sedikit kita, walaupun hanya menziarahi rumah-rumah Allah kan. Dia ajak kemampuan dimampu dibuat untuk dekat semayang jemaah dan sebagainya. Sebenarnya pahala semayang jemaah berkali-kali ganda lebih baik daripada semayang sendiri. Sebenarnya bagi yang laki-laki
Jangan bagi yang kat isteri, suruh suami-suami kita lah, anak-anak kita biasakan diri dengan masjid. Kalau boleh, jadikan surau dan masjid tu rumah kedua setidaknya. Daripada pergi shopping mall, daripada pergi cyber cafe, daripada pergi pub dan sebagainya. Bagus kan duduk dekat masjid. Dekat masjid pun sepatutnya ada majlis ilmu dan ada benda lain lah untuk sembahyang dan sebagainya. Sepatutnya demikianlah. Demikianlah urusan kita di masjid. Jadi kalau Allah ada soalan setakat tak? 9-11 lah. Kami cuba percepatkan sebab kita nak cerita pasal 10 golongan sifat orang-orang yang masuk syurga tu tadi. Malam tu kita cerita pasal syurga dah lah. InsyaAllah pagi esok kami akan sambung untuk cerita seterusnya lah, iaitu neraka. Jadi kemudian kita nak tentang syurga. Syurga tu apa yang dimaksudkan dengan syurga? Syurga tu bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita sebutkan syurga. Dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab, jannah. Jannah. Maksud jannah tu perkataan yang jamak, maksudnya plural form untuk perkataan jinan. Jinan tu maksudnya taman. Taman. Bila jannah maksudnya taman-taman. Banyaklah taman-taman. Taman-taman syurga. Jadi dipenuhi dengan pelbagai nikmat keselesaan. Okey. Subhanallah. Jadi kita dapat bayangkan di situ secara ringkas kami siapkan program by pekan. Secara ringkas kalau kita nak imagine kalau kat dunia tu tadi kan macam orang yang duduk dalam istana, raja-raja duduk istana, kita dengar drama dan sebagainya. Hebat kan, hebat istananya, ada orang gaji, ada kadam. Dikatakan orang yang paling rendah, tingkatan paling rendah. Orang yang ahli syurga yang tingkatan paling rendah diberi 10,000 kadam. Kadam tu maksudnya orang gaji tadi. 10,000 kadam. Belum lagi cerita bagi yang laki-laki selain pada isterinya yang kalaunya kahwin di dunia lah, isterinya sama-sama kalau dapat sama-sama pergi syurga, isterinya tadi jadi ketua bidadari dan diberi juga bidadari ya. Jadi subhanallah, bagi yang wanita, kita terus mesti cerita juga apa-apa yang kita mahu, emas ke apakah, semua diberi, semua ada. Kita nak pakai nak branded pasar raya, shopping mall, semua ada. Dan si payah bayar pun hanya dengan subhanallah. Apa tadi sebutannya? Dengan bacaan tasbih je lah. Dengan bacaan tasbih, subhanallah, hulukum kah? Subhanallah. Kami pun si bapa ingat. Dengan apa saya kami kaji balik. Dah lupa dah. Dulu pernah dengar tentang bila kita pergi shopping mall dekat syurga kelak. Hanya dengan tasbih Allah je. Subhanallah, dapatlah benda ya. Kita nak jam-jam kan. Jam-jam yang mahal ke apakah. Atau kita nak kereta-kereta yang mahal kan. Yang kita dapat tangga je kat dunia tu, tapi kat akhirat pula dengan subhanallah je kita boleh dapat benda ya, subhanallah. Jadi bagi yang wanita tak ada masalah, apa-apa yang dimau pasti akan dapat. Bagi dapat sekali yang dapatlah, subhanallah. Jadi Allah firmankan, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Bila sebut soleh tadi, amal-amal yang telah diajarkan kepada kita, ajarkan kita untuk banyakkan sedekah, banyakkan solat, banyakkan senyum, banyakkan sabar, banyakkan mendamaikan orang, jangan bergaduh-gaduh kan. Jadi subhanallah, bila kita sebut tentang masjid, bukan masjid surau Darul Islah. Surau Darul Islah. Berusaha sekarang untuk berada kat Surau Darul Islah, IPD dalam ibu pejabat daerah Miri lah. Kalau kat Miri ya, IPD Miri yang kat pasar ada surau je kan. IPD situ pun ada surau je. Jadi Surau Darul Islah kat situ. Islah tu bermaksud kita mendamaikan atau kembalikan sesuatu kepada benda yang betul, sebetulnya, cara yang betul. Jadi cara hidup yang sebetulnya lah, cara hidup yang betul, apa makanan yang betul, cara gaya hidup sehat, macam ni supaya masyarakat kita sehat, kan? Si berlaku hubungan sebelum perkahwinan, maka kelak akan ada seorang kelak, terutama efeknya bila ada ikatan perkahwinan, efek yang lebih teruk adalah kepada
wanita tu tadi yang terpaksa membesarkan kediri dan sebagainya. Dan kita ada istilah dalam Islam, undang-undang Islam nak menjaga kebajikan anak-anak dan sebagainya, untuk semua ada dalam Islam. Dalam Islam yang terjagalah. Bila sebut amal-amal soleh tu tadi, amal soleh tadi kita kena tunaikan. Kena tunaikan dalam dunia tu lagi. Sebab benda yang kita benci kat dunia tu lah sebenarnya benda yang akan mendekatkan kita kepada apa nama? Syurga tadi. Sama je kalau kami nak beri analogi bayangan kan. Benda yang kita suka makan lah, sayur. Kalau sampai suka sayur, Alhamdulillah. Macam biak tu dah. Macam kadang-kadang biak atau kadang-kadang yang dewasa pun kami tengok banyak itu. Si suka makan sayur, si makan buah. Tapi benda lah yang bagus untuk kita sebenarnya kan. Daripada minum Coke atau tak, sebenarnya bagus minum air putih atau air mineral lah. Air mineral atau minum air jus buah. Yang lebih baik itu untuk kita sebenarnya. Tapi apa yang berlaku? Sebab mahal. Rasa mahal dan sebagainya, maka kita minum air macam ni lah. Subhanallah. Jadi sebagai kita dalam teks tadi, dengan buat amal soleh dan kita mengelakkan semua yang dibenci Allah. Apa yang Allah benci pun kita elakkan. Yang Allah benci pun kita elakkan. Supaya kita dekat dengan syurga. Jadi insyaAllah ada soalan setakat sebelum kita masuk, apa ciri-ciri orang yang masuk syurga. Jadi ciri-ciri orang yang masuk syurga. Situ untuk kami kelak, insyaAllah kami akan kongsikan. Kami sepatutnya beri file tu supaya kita orang anytime boleh baca juga lah apa yang kami tunjukkan, yang kami ceritakan situ. Sebab masa kita sangat terhad, kalau kita nak pergi detail one by one memang sempat lah. Jadi macam kita tangga pahala dan dosa yang kita nak kami minta, bila kami go one by one, apa akibatnya? 4 bahagian baru nak habis cerita pahala dan dosa. Jadi subhanallah, kalau nak belajar ilmu Islam tu sangat luas kan. Cerita pasal taubat pun boleh berminggu-minggu kita cerita. Cerita pasal kematian boleh berminggu-minggu. Pasal cerita alam barzah, kata Ustaz Wadi Anwar, cerita alam barzah, alam kubur tadi 3 jam pun belum tentu, baru mukadimah aja. Mukadimah kepada alam barzah. Belum lagi cerita betapa Islam tu dah sempurna, semua dah diceritakan. Nabi kita telah sampaikan, cuma kita kini tu nak belajar atau sit lagi ya. Kami pun banyak gila perlu dibelajar. Jadi kerana Allah, kita dengar ayat Al-Quran tu cerita pasal golongan penghuni syurga tadi ya. Surah Al-Imran, surah yang ketiga tadi sebab surah tu Al-Baqarah. Sekali lagi dalam ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang Allah janjikan syurga tu? Orang yang bertakwa. Jadi kalau nak tengok apa ciri-ciri orang bertakwa, lepas suratul Fatihah, surah apa? Surah Al-Baqarah. Itu surah sapi betina kan, lembu betina. Baqarah, surah Al-Baqarah yang Baqarah ni tadi merujuk pada lembu yang disembah oleh kaum Nabi Musa, yang hari ini kita tengok kaum Hindu mengangkat lembu sebagai Tuhan dan sebagainya. Jadi kerana Allah, itu kita respect dia orang dah pilih sebagai orang ni kan, tapi kita sebagai Islam memang kita tak dapat benda yang diciptakan, tak patut kita yang patut kita sembah adalah pencipta, bukan yang benda yang diciptakan. Jadi tak sepatutnya terjadilah, tak sepatutnya berjanji kita menyembah ciptaan Tuhan, pokok-pokok atau benda-benda lain. Padahal kita manusia pun ada ciptaan. Kita sembah sama manusia pun satu kesalahan, dosa yang sangat besar. Yang itulah dosa syirik Allah, syirikkan Allah. Kita menyembah Tuhan selain Allah. Kita menyamakan ciptaan-ciptaan ni memiliki kehebatan untuk menciptakan alam semesta. Itu dahsyatlah. Jadi subhanallah, ini tak sepatutnya berlaku lah. Jadi disebutkan sini orang yang bertakwa, dan Allah cerita alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin orang-orang yang bertakwa. Dan diceritakan kat lepas tu ciri-ciri orang yang muttaqin. Jom kita sama-sama tengok. Okey, ingat sekali lagi malam-malam macam ni bagus kita ada hubungan dengan Al-Quran. Jadi siapa-siapa yang dapat terjemahan Al-Quran, berusaha nak ingatkan, kena bacalah walaupun satu ayat. Ini surah kedua dalam surah kedua yang paling panjang dalam Al-Quran,
Surah Al-Baqarah lebih 2 juz, 2 juz lebih. Kita tengok kat sini di sini kalau ayat kedua, kitab Al-Quran ini tidak ada syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ini tak dalam ayat Raiba fi hudal lil muttaqin, iaitu pula penunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini siapa orang bertakwa? Kita tengok ayat 3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara gaib daripada Allah sendiri, daripada para malaikat, daripada para nabi. Kita tak jumpa para nabi tapi kita yakin bahawa ada nabi-nabi yang telah diutuskan. Kemudian kita yakin juga pada ada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi kan. Kitab-kitab itu macam kita terima hari ini Al-Quran, ada sebelum ni Injil, iaitu yang kita orang kata Bible lah. Mesejnya adalah dalam Bible tapi kita tak tahu mana yang betul dan salah lagi kan. Kitab Taurat, iaitu Old Testament tadi yang dalam Bible, Old Testament. Tapi kita ada bangsa Yahudi atau yang percaya kepada Torah tadi kan. Torah tadi kita percaya kepada kitab-kitab. Kemudian kita ada adanya hari kiamat. Kita sekarang ni tak berlaku lagi kiamat kan, tapi kita yakin bahawa dunia akan hancur selari dengan sains sendiri akan menyebutkan itu. Sekarang ni saintis berlumba-lumba untuk mencari planet-planet lain, tapi yakin dah bahawa tak ada tempat nak lari nanti, tak ada tempat nak lari, pasti akan hancur segala-galanya kan. Jadi perkara-perkara yang gaib dan termasuklah qada dan qadar Allah, bahawa dalam ciptaan Allah kita tak dapat memahami segalanya. Malah kita manusia sendiri pun macam mana otak kita berfungsi, itu pun manusia susah nak perjelaskan. Sebab andaikan kita katakan bahawa otak ni hanyalah sebuah electric circuit atau board macam komputer hanya bergerak kan. Perlu ada programming macam mana nak menjelaskan kesedaran kita. Rasa kita rasa sedih, rasa ni kan. Dia kata ada bahagian-bahagian ni yang menentukan ni bahagian otak gembira dan sebagainya. Kalau rosak bahagian tu, maka orang tu tak dapat nak rasa gembira dan sebagainya. Ada defisiensi lah. Ada kekurangan kat situ kan. Tapi nak menjelaskan tu pun sains hanya dapat tunjukkan tempat, tapi macam mana benda tu berlaku macam tu hanya Allah saja yang tahu, hanya Allah saja. Jadi rahsia dalam penciptaan alam tadi terlalu banyak. Hanya kalau nak dibayangkan, ni kata ilmu Allah tentang ciptaan segala yang ada di langit dan di bumi, daripada binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, segala yang diciptakan. Kalau kita nak bandingkan, tengok air laut, tengok lautan, 7 lautan besar yang ada kat dunia ni, semua air yang ada, ilmu yang manusia ada sejak daripada Nabi Adam sampai sekarang ni hanyalah setitik daripada ilmu Allah. Betapa luasnya ilmu Allah ni dikatakan. Jadi sebenarnya kalau kita nak cuba memahami segala-galanya pun, semua PhD holder yang ada ni, hanya sedikit je sebenarnya kita nak dapat ketahui. Jadi sebagai orang Islam, bila kita ditunjukkan betapa hebatnya Al-Quran ni sendiri, kita dapat meyakini, rasional kita mengatakan bahawa mustahil Al-Quran ini dapat menyatakan 1000 fakta sains yang mendahului zaman. 1400 tahun dulu dah menceritakan, hari ini itu pun tak ada benda yang sains hari ini pun tak dapat nak ceritakan lagi. Contohnya konsep, betul kan wujud syurga dan neraka, tapi konsep dia dah ada, konsep multiverse. Konsep multiverse, ada dimensi yang berbeza, ada alam yang berbeza. Jadi subhanallah, itu bayanganlah subhanallah. Bila kita belajar sains, sepatutnya bukan yang semakin jauh daripada Allah. Sepatutnya bila kita sebenarnya makin dekat kita dengan Allah, benda-benda yang diciptakan, yang diceritakan Al-Quran ni dah diceritakan lama lagi dalam daripada Nabi Muhammad dahulu, yang Allah telah ilhamkan. Seorang yang tak pandai baca dan menulis, hanya menyampaikan kata-kata Allah, yang mengata seperti mana disampaikan. Yang itulah kita tengok betapa mulianya Nabi Muhammad kita, walaupun zaman tu tadi tak adalah sains moden macam kita hari ni. Jadi jangan kita rasa bangga. Itu kadang-kadang kita tengok rahsia dalam solat sendiri. Bagaimana rukuk kita membetulkan tulang belakang kita. Kadang berusaha terkejut juga bila kita ikut yang fitness tu kan, macam ni. Ni akan membetulkan postur badan. Rukuk sebenarnya, kita rukuk tu membetulkan tulang belakang kita. Dan malah bila kita sujud tu sendiri, kita buka ni, kita akan tarik ke belakang kita pun akan membetulkan postur kita. Subhanallah.
hebatnya Allah takdirkan dengan hanya beribadah pada Allah yang akan menjadikan kita dari segi anatomi kita, fisiologi kita lebih baik. Subhanallah. Jadi ada banyak rahsia dalam solat kita. Tapi sebab itulah kita kena sempurnakan solat kita. Sempurnakan solat kita. Siapa yang ada ikut amali solat, sebab tu Bro Syah katakan, jangan semudah, walaupun kebanyakan orang cakap, kebanyakan orang kalau tak mampu untuk duduk tawarruk atau duduk iftirashi kalau buka buku Indahnya Hidup Bersyariat, cara duduk antara duduk sujud dengan duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir, tu dua cara duduk yang ada dalam sembahyang. Kena belajar untuk ikut. Kalau boleh ikutlah, bengkokkan jari tu kan. Bengkokkan jari tu sebab ada manfaatnya. Kalau duduk tahiyat akhir tu, Bro Syah rasa kalau siapa yang pinggang kiri tu memang dia akan bengkok sikit. Memang rasalah, memang rasa insya-Allah. Jadi siapa sakit pinggang tu insya-Allah boleh cuba duduk tahiyat duduk tahiyat, amal duduk tahiyat sampai rasa ni. Sebab kalau tak mampu tu duduk, itulah indikator kesihatan kita. Siapa yang badannya sihat, Bro Syah yakin dan percaya, bukannya ni selalu pernah tengok mualaf kita, siapa yang jenis fit, jenis yang memang bersukan, yang memang fit dan sebagainya, tak ada masalah untuk duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir tadi. InsyaAllah. Jadi cara yang sepatutnya diajarkan. Tapi bila mana kita Allah dah tarik nikmat, inilah Allah tarik nikmat. Allah dah tarik nikmat kita daripada dapat ikut cara Nabi, dah tak mampu lagi. Malah kadang-kadang terpaksa semayang atas kerusi dan sebagainya. Tapi apapun, bersyukurlah Allah masih bagi peluang untuk sembahyang. Ramai lagi yang kat luar sana tak ingat Tuhan, tak sembahyang dan sebagainya. Itu jadi sentiasalah kita bersifat qanaah. Qanaah maksudnya redha lah. Kita redha apa-apa yang Allah bagi kat kita, kemampuan yang kita bagi, kita sentiasa dalam keadaan bersyukur. Tapi taklah bermaksud qanaah ni tadi tak berusaha langsung untuk memperbaiki keadaan kita, menjadikan kita inilah cari menghalang kita untuk jadi kaya. Kaya tadi maksudnya tadi kita gunakan kekayaan tak sentiasa beringat, sentiasa rendah diri kena ada sifat rendah diri, tapi kita gunakan jadilah Sayyidina Uthman. Uthman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang jadi khalifah ketiga dalam Islam, yang mewarisi kepimpinan Nabi. Kalau Khulafa al-Rashidin, ini khulafah yang 4, bermula pada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni dikenali sebagai orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Dia hartanya digunakan untuk jalan Allah ni tadi, untuk dakwah ni. Subhanallah. Jadi kena Allah, kita kena usahakan. Jadi disebutkan dalam suratul Baqarah ni tadi, ciri-ciri orang beriman, iaitu beriman pada benda yang gaib, dia solat. Sebab tu tak boleh siapa nak jadi orang yang beriman, kita jadi Muslim, cukuplah kita mengaku Allah dan Rasul. Nabi Muhammad Rasul. Siapa yang ada iman sebesar zarah sekalipun, ada peluang untuk kembali masuk syurga. Maksudnya tadi kita dah cerita pasal pahala dan dosa kan. Kalau kita tak sempat bertaubat atas segala dosa yang kita lakukan ni, kita masih berhutang dengan orang, kita masih ada ni hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah pun bukan nak kira juga kan. Kita pernah berjanji dengan Allah, kalau aku dapat ni dan sebagainya, kena buat apa yang kita janji dengan Allah. Kita nazar tadi kena buat, jangan tak buat. Kemudian kalau kita tadi ada hutang sembahyang, hutang puasa, hutang zakat, kena tunaikan sebelum Allah tarik hembus nyawa terakhir. Sebab kalau kita tak sempat lakukan waktu kita kat dunia ni lagi, kita akan diazab dulu, masuk neraka dulu. Dan kalau betul lah ada iman sebesar zarah, wallahu alam. Maksudnya tadi tanya diri masing-masing sekarang ni, bila kita sebut Allah, ada rasa takut tak? Ada rasa takut tak dalam hati kita? Kita ni layak tak untuk syurga Allah tadi? Kalau kita ada rasa takut tu, insyaAllah. Kata Nabi kita, kalau disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Takut. Sangat takut dengan Allah. Jadi kalau Allah, kena ada rasa tu. Sekejap.
kami minta izin tutup kamera sekejap. Mungkin boleh dengar suara aja. Jadi Allah, dosa kita banyak tidak. Sama ada kita sedari atau kita sedari, dan banyak dosa kita. Jadi memang patut takut Allah. Kalau kita si syurga sekalipun, takutlah dengan neraka tadi. Jadi Allah sebutkan situ, kalau kita jaga solat, jaga hubungan kita dengan Allah, belajarkan harta yang kita ada, rezeki yang kita ada, ke jalan Allah. Tolong siapa yang memerlukan. Dan ciri, maksudnya dah 3 ciri untuk orang yang bertakwa situ. Orang bertakwa tu maksudnya jadi orang yang patuh segala perintah, orang yang hindar, jangan bola lah semua yang dilarang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, istilah definisi takwa. Dan pasti pertama sekali, ciri pertama mesti beriman lah, dia meyakini Allah, malaikat dan sebagainya. Kemudian kerjakan solat. Maksudnya tadi saya adalah istilah aku buat baik je, aku sedekah aja cukup. Walaupun aku jaga aurat dan sebagainya, cukup aku solat aja. Atau maksudnya tadi solat memang jaga, dan kita dengan kesilapan yang melakukan kita kat Malaysia tu kadang-kadang bila datang bulan puasa tapi isi sembahyang. Tu silap tu lah. Solat dia datang dulu sebab benda perkara yang dihisap Allah, diperhitungkan adalah solat tadi. Jadi kena tunaikan solat. Jangan kita tu. Jadi subhanallah, Tuan Agus kita ada, Tuan Syalizan kita ada cerita yang kami baik, alhamdulillah, daripada sembahyang lompat-lompat, tapi alhamdulillah dah banyaklah sembahyang kita. Jadi baguslah kita sentiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi gini-gini pun mana-mana yang kita tinggal tadi, mana-mana kita tinggal, supaya adalah istilah solat qada. Qada tadi kita hutang solat kan, kita ganti solat. Jadi kata banyak ulama atau banyak ustaz yang mengajar, kita boleh dengar, kalau kita umur kita sedar, kita dah tahu baik dan buruk, kita kenal sama Tuhan kita macam orang yang lahir Islam lah. Kita boleh kira daripada umur kita 15 tahun. 15 tahun lah kalau yang lelaki-lelaki 15 tahun, kira berapa banyak rasanya 365 hari, berapa kali kita sembahyang dan sebagainya. Kita kena ada niat untuk ganti semua yang kita ada. Sebab pasti Allah akan perhitungkan. Jangan kita merasakan bahawa Allah siapa, cukuplah aku start daripada aku sedar tu je. Jangan kita fikir mudah macam ni. Memang kalau sebetulnya memang kalau Allah nak bagi syurga dengan satu amal saja, satu amal yang kita ikhlas tadi, kena amal yang ikhlas, kita betul-betul nak rahmat Allah. Rahmat tu maksudnya belas kasihan dan kasih sayang Allah untuk masuk syurga, pasti Allah akan beri. Pasti Allah beri. Tapi jangan kita fikir semudah sebab kalau kita sama manusia lagi, belum tentu kita dapat maafkan orang yang buat salah ke kita. Buat salah, kita tetapkan sesuatu, belum tentu kita dapat maafkan, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Subhanahu boleh maafkan itu saja, tapi kita bayangkan kalau kita dengan manusia pun mesti ada ciri-ciri orang yang betul-betul jatuh bertaubat, betul-betul dia minta maaf kan. Dia datang kat kita, salam kita, mungkin apakah dia betulkan dia buat macam tu, contohnya dia bola fitnah. Dia bola minta maaf terbuka lah, minta salah silap atas salah silap yang fitnah yang dia bola tadi. Ada, kita dapat memaafkannya. Jadi maksudnya tadi perlu ada bukti. Si cukup untuk kita just dalam hati kita doakan tangannya, mesti ada bukti. Maksudnya ni kita rasa bersalah, kita sembahyang lama-lama tu, kita ganti dengan solat-solat yang ada. Ganti dengan solat-solat yang kita dapat lakukan. Sebab yalah, siapa tahu kan, malam tu kah, esok kah, masa kita akan sampai, masa kita akan menyesal selama-lamanya. Jadi Allah lanjutkan lagi dalam Pun nangis. Allah.
Allah lanjutkan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 4, kita Al-Quran turunkan wahai maksudnya ni kita beriman. Kita beriman kitab tu, Al-Quran tu tadi. Sebab kita belajar mengaji setiap Rabu dan Khamis, kita mengaji dalam kita nak baca Al-Quran sebagaimana diturunkan, kita nak fahamkan apa ayat yang diturunkan. Dan termasuk yang sebelum-sebelumnya. Tak jadi sebab yang kadang-kadang elok juga kadang-kadang kita belajar juga apa yang telah disampaikan dalam Bible tadi, tapi memang kita dapat bezakan lah mana yang betul dan salah. Tapi bila kadang-kadang kita temukan ayat yang serupa sama macam mana, pasti kita akan keyakinan kita dapat semakin naik lah. Contohnya kita dengar dalam Bible kan, Allah ceritakan tentang bagaimana Nabi Isa sendiri sembahyang, sujud juga. Nabi Isa pun sembahyang sujud. Benda tu menunjukkan bahawa semua Nabi-Nabi adalah Islam sebenarnya. Islam tu maksud menyembah Allah, hanya Allah, dan hanya maksud muslimah menyembah Allah yang satu, ada Allah yang satu tadi. Jadi kita yakini bahawa semua Nabi-Nabi, walaupun istilah Islam tu perkataan bahasa Arab, tapi dari segi maksudnya adalah orang yang menyembah Allah yang satu, Allah yang satu tadi, Allah yang Maha Esa, insyaAllah. Jadi dan ciri yang terakhir bagi orang yang bertakwa, beriman pada hari akhirat. Kita yakin, itu yang kita belajar tu, tentang adanya syurga dan neraka. Di subhanallah, ke 9.40 dah. InsyaAllah kita kembali kepada tak, kita pergi cepat Kita pergi cepat. Allah, saya mungkin sebab berada kat surau, kat rumah Allah, berbeza. Bagi siapa-siapa yang mesti pernah, mungkin qiyam maksudnya berbalam ke masjid. Kita berbalam ke masjid, masjid surau, mungkin untuk laki-laki je lah, untuk perempuan sikit galakkan. Sebab kadang-kadang duduk brosur di bawah biro pendidikan pendidikan, kita bagi pengalamannya kepada belia-belia kita, anak-anak kita untuk ikut program duduk kat masjid 3 hari 2 malam, macam keluar 3 hari lah, tidak jemaah tabligh kan. Tapi kita beri pengalamannya untuk disial lah, malam-malam kita anjurkan untuk bangun, sembahyang taubat, sembahyang tahajud kan. Disial kita dengan Allah, kita akan tanya muhasabah diri masing-masing. Jadi ciri pertama orang yang masuk syurga, ciri pertama pastinya para Nabi yang menjadi contoh kita kan. Para Nabi menjadi contoh kita. Ya, supaya kita, bukan kita, tapi orang yang kedua tu, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada tu maksudnya dia berkorban jiwa raganya, balah nyawanya sekali, orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh tu maksudnya ni, ada kata kita jadi orang soleh, maksudnya jadi ada amal kita, daripada puasa, daripada sembahyang, daripada infak rezeki kita, dakwah tu yang paling besar, amal soleh yang paling besar yang kita lakukan. Dakwah tu mesti berkelakar, yang penting kita tunjukkan amal yang baik, kita buat kebaikan, so, sampai terbuka hati kawan kita tadi untuk tanya, kenapa kau perlu macam bersusah payah jaga sembahyang, berlapar sebulan dan sebagainya, keluarkan rezeki, sedangkan kalau kaya-kaya yang kita tengok pola tu tadi kan, dia nak potong cukai sebenarnya. Jadi bila pola CSR, Corporate Social Responsibility, bunyi macam mulia, tapi kita sembunyikan, macam kita hantar air ke masjid, kita sedekah kat tabung dan sebagainya, kita tolong orang miskin, hantar kan, ada orang miskin dalam masyarakat kita bantu kan, kita tanya khabar, kasih apa sih cukup, kita tolong top up macam ni dan sebagainya. Kita cerita pada Allah. Jadi supaya kita dah sinangga hari tu, kena kita sinangga orang Islam yang berdujuk lah, yang berdujuk, kau ada tolong tu sebab sebaik amal yang ikhlas kita tunjuk pada orang. Sebaik amal yang ikhlas kita tunjuk dengan orang. Jadi itu adalah orang-orang yang soleh, insyaAllah. Itu orang golongan pertama yang dijanjikan Allah. Esok kita akan ceritakan tentang peringkat-peringkat nama-nama syurga, syurgatul Firdaus. Selalu siapa nama Firdaus. Diri belum ada nama Firdaus. Ada Muhammad Firdaus seorang, ada share lagu, tapi belum ikut kelas lah. Kalau kami nak berkenalan, insyaAllah.
Okey, kedua, orang yang berbuat baik. Jadi surah Mutaffifin. Tadi surah Nisa, kami pergi mungkin ayatnya. Masing-masing boleh buka Al-Quran, surah Nisa nombor 9 atau surah Mutaffifin. Semoga orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Subhanallah. Orang yang berbuat baik. Bila kita ada orang tua, walaupun belum lagi Islam, kita menjaga sidaknya dengan baik. Dengan menjaga sidaknya dengan baik. Jadi, insyaAllah, siapa-siapa yang baik, yang benar-benar ikhlas, hanya nak dapat redha Allah, hidayah Allah yang beri. Allah yang beri kepada mak bapak kita masuk Islam. Tapi kita kena berusaha lah tunjukkan sebaik-baiknya, seikhlas kita macam ni kita. Dan hadiah terbesar kita yang kita dapat beri kepada mak bapak kita adalah iman sidaknya dapat kembali kepada Islam. Sebab pasti pada hujung nyawa kita kelak, hujung nyawa sidaknya kelak, setidaknya akan salah kalau ada kata bukan sebab pastinya hari tu setiap orang mesti tahu Islam ni apa. Semua orang dah pernah dengar kata Islam, semua orang pernah dengar kata Allah, semua orang kenal nama Nabi Muhammad, semua orang kenal Nabi Muhammad. Cuma dari segi ajarannya, dari segi tu adakah precision betul sampai kepada sidaknya. Okay? Jadi contoh yang tugas kita sebenarnya untuk membetulkan salah faham. Sebenarnya hari tu banyak salah faham kepada Islam. Kita lah yang jadi dutanya sebab kita tak ada Nabi. Jadi kita lah jadi tukang penyampainya pada yang si betul ini, insyaAllah. Ketiga, orang yang terdahulu masuk Islam. Jadi dia macam tu, siapa yang tolong masuk Islam, untuk dari segi kriteria, kami si berani tak sebab kami macam kami pandang tadi, kami bukanlah seorang ustaz yang belajar dalam bidang agama macam kami pada sebelum tu. Kami belajar dalam matematik, komputer dan industri, adalah diploma perusahaan bidang Islam, tapi dia dalam bentuk management, ilmu management macam mana nak urus masjid atau masyarakat Islam. Jadi tak adalah kaitan macam nak kaji Al-Quran, ada berguru memang macam mana nak buat ayat dan sebagainya. Jadi sangat bahayalah untuk kami mengupas just guna logik akal. Bahaya. Kita kena rujuk pada ulama-ulama, kena rujuk dan sebagainya. Jadi situ pun saya ada syarahan, tapi yang pernah kami faham, macam contohnya macam siapa-siapa, macam contohlah Tuan Jeffrey jauh lebih berumur daripada kami. Tuan Jeffrey kita kat situ jauh lebih berumur daripada kami, dan pastinya ada banyak lagi amalannya banyak lagi. Kalau dari segi faktor umur kan, banyak lagi amalan, banyak lagi bulan Ramadan yang dilaluinya. Kita tahu bulan Ramadan tu bulan yang sangat mulia, sangat besar, sangat dijanjikan. Bila banyak lagi Ramadan, pernah berlaku kisah dua orang sahabat mana yang masuk syurga dulu. Dulu tadi sahabat yang seorang lagi yang ada ekstra Ramadan. Dia ada ekstra Ramadan, maka yang sahabat yang seorang lagi yang ada ekstra Ramadan tu akan masuk syurga dahulu. Ini salah satu hadis, Brosyah tak dapat nak ingat tak. Kita bukan orang ahli hadis kan. Bukan ahli hadis, bukan ahli Quran. Jadi memang tak beranilah nak cerita. Tapi ada kisah ni tadi, kisah yang menceritakan dua orang sahabat. Seorang tadi lebih satu Ramadan. Seorang tu sebelum tu syahid awal. Dia syahid awal. Tapi seorang tadi nak ceritakan kelebihan bulan Ramadan. Oleh kerana dia ada bulan Ramadan jadi, orang yang kemudian tu tadi masuk dulu. Subhanallah. Jadi istilah orang-orang yang terdahulu masuk Islam lah. Jadi siapa yang lahir Islam sepatutnya kita ada banyak lagi peluang untuk beramal kan. Jadi orang yang ada peluang yang besar lah untuk kumpul banyak lagi amalan. Jadi subhanallah. Ini ciri orang ketiga. Jadi bersyukurlah. Jadi rugilah bagi orang dah masuk Islam, tapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga belum lagi mula kan, belum untuk jaga sembahyang, jaga puasa, dengan betapa ruginya. Tapi bagi orang yang terdahulu, awal lagi dia dah jaga sedekah, awal lagi dia dah sembahyang, awal lagi dia dah buat banyak tolong orang miskin dan sebagainya kan, buat baik dan sebagainya, gunakan perkaranya untuk manfaat manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaat kepada masyarakatnya kan, bukannya jadi orang yang tak berguna jadi sampah masyarakat, tak macam tu. Inilah orang, ciri-ciri orang ketiga yang masuk syurga. Orang yang keempat, ashabul yamin, orang yang menerima catatan daripada tangan kanan. Ini kita cerita pasal minggu lepas.
ada orang terima buku amalan pahala daripada sebelah kanan kan. Ilyin. Daripada Ilyin, Sijin, tangan kiri tu kan. Jadi orang yang Ashabul Yamin, orang, ni nama-nama orang yang dapat buku amalan catatan kanan. Oleh kerana banyak amalan yang dia buat, banyak amalan baik yang dia buat, buku catatan amalan kanan dia besar, walaupun memang ada dosa kan. Siapa yang dapat ni, dia pun masuk syurga. Masuk syurga. Siapa yang dapat dikira kan, masuk syurga juga. Subhanallah. Okay, insyaAllah. Kemudian Al-Muhsinun. Al-Muhsinun dan Al-Muhsinin. Orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Muhsinin, orang yang sentiasa dan ikhlas sesuai dengan syariat. Inilah bukan sekadar buat baik tapi dia ikhlas. Lepas tu dia sempurnakan ikut macam mana Allah perintahkan. Sebab tu macam sembahyang ikut cara diperintahkan. Puasa ikut macam mana Nabi ajar kan. Puasa jaga pandangan, bukan waktu puasa tu kita buat macam biasa kan. Waktu bulan puasa tu betul-betul bukan hanya lapar dan dahaga, tapi kita jaga amal baik kita kan. Sesuai dengan macam mana puasa tu sepatutnya mendidik kita. Itulah bulan madrasah. Orang kata madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ni sekolah Ramadan. Satu tahun dalam sebulan. Bulan tu lah kita nak berhenti merokok ke, kita nak berhenti apa benda tak baik yang kita buat, kita nak sembahyang di awal waktu, kita lalai dalam solat kita dan sebagainya. Itu madrasah Ramadan. InsyaAllah kita doakan kita selalu doa dalam bulan Rajab ni, bulan Rajab sampai Syakban, semoga kita sampai bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. InsyaAllah itulah bulan yang sangat mulia yang kita nantikanlah dalam setahun. Subhanallah. Okay. Jadi diciptakan surah Yunus bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kira mereka lah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kita insyaAllah sebab tu Bro Syah ada orang tanya Bro Syah, kenapa susah sangat nak belajar, kenapa susah sangat nak faham? Bila pada hati kita ni bila sebagai seorang pelajar kita banyak buat dosa. Bila banyak buat dosa, termasuk Bro Syah sendirilah. Kadang-kadang kenapa tak dapat nak faham-faham dan sebagainya. Kadang-kadang masih ada dosa-dosa. Masih ada dosa-dosa yang kita tak dapat nak elak dan sebagainya kan. Jadi macam terutama dalam bercakap ni. Bercakap ni banyak sangatlah. Bro Syah sangat takut sebenarnya kalau ada orang lain dapat mengajar. Bro Syah tukang urus kelas ni kalau boleh. Itu lagi baik Itu lagi baik. Jadi kerana Allah, apapun ni orang kelima, orang yang sentiasa buat baik dengan sangat ikhlas. Ikhlas ni susah kita nak capai. Kadang-kadang ikhlas tu tiba-tiba angkat gambar saya kat masjid, angkat gambar saya ni kan. Jadi macam apa dan sebagainya. Jadi daripada amal baik tadi atau kita buat kita tolong orang tadi, angkat gambar tunjuk orang kan. Jadi lain jadi niatnya. Tapi tu kalau kita betul-betul dapat jaga hati, jadi saya nak dakwah supaya orang lain jadi betul-betul sama-sama dengan kita, sama-sama buat baik. Tu kalau betul-betul dapat jaga hati. Tapi berapa orang, sebab tu kadang-kadang berusaha memang tak suka lah buat kelas amali solat ke apa ni. Kalau boleh biar kita je. Kita je yang tahu. Kita bukan nak popular, kita bukan ni, kita nak redha Allah. Itu yang sebetulnya. Jadi yang keenam. Ada orang yang nak tanya soalan. Ada yang setakat nombor 6 ni sebab ada 5 lagi ciri Keenam, orang-orang yang sabar. Ni insyaAllah ni tak tahulah. Kalau Bro Syah, ni yang paling simple. Sabar dalam segala keadaan. Sabar dalam keadaan orang ahli syurga. Sabar dalam segala keadaan orang ahli syurga. Ahli syurga. Ni kena belajar untuk sabar. Tapi sabar tu jugalah yang paling susah. Sabar dalam solat. Kadang-kadang bila nak habis sembahyang imam tu panjang gila bacaan dan sebagainya. Kadang benda macam tu pun jadi susah nak sabar kan. Nak berebut dan sebagainya untuk kerana dunia. Padahal sembahyang 10-15 minit je kan. Jadi tak lama sepatutnya. Jadi ketujuh, orang yang takut saat menghadap Tuhan dia. Subhanallah. Jadi perasaan takut tu kena ada. Takut ada. Bila kita tengok alam semesta kita kan, anytime Allah nak bagi bala bencana, nak bagi gunung Kinabalu hidup balik kan. Gunung berapi satu pulau ni boleh tenggelam. Bakun, kempangan bakun Bro Syah kat Bintulu sekarang ni. Dekat sangat bakun kan. Nak pecah dan sebagainya. Kita tengok peristiwa tu dah berlaku kat Brazil dan sebagainya.
kalau Allah ni tak ada siapa Allah dapat nak tahan air yang banyak kan. Nak pecah pangan tu pecah habis lah banjir. Bintulu biri Bintulu Sibu dulu biri wallahu alam. Sampai ke tak air tu wallahu alam. Jadi kalau pecah air yang pangan tu ni memang tak ada tempat nak lari lah. Jadi kalau kita nak ni memang Allah nak takdirkan anytime, anyway macam ni pun macam kita sebelum-sebelum ni kita diancam dengan tsunami. Kat Biri hari tu ada putih beliung. Gam-gam orang buat pesta beer festival. Masa tu Bro Syah masih kat Kuching lagi. Masih datang-datang sebulan sekali kat Biri kan. Ada orang nampak semua kan. Ada video nampak putih beliung dekat Kota-Kota. Subhanallah. Hari yang sama. Ta'uzubillah. Jadi ni Allah bagi isyarat. Tapi pastinya beliung tu kalau saintis dia kadang-kadang kata ni sebab pencemaran, sebab global warming dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang timing tu yang membuatkan kita mendirikan ni satu bala Allah yang Allah telah takdirkan. Ya. Okey, subhanallah. Okey. Minta maaf tadi ya. Allahu Akbar. Okey. Jadi ke-9, orang-orang yang beramal soleh. Apa beza dia guys? Jadi ada orang soleh juga kan? Tadi selari dengan para nabi. Betul tak? Maksudnya orang-orang yang soleh. Ini dikata yang paling tinggi lah. Orang yang dapat betul-betul dia soleh. Tapi orang-orang yang beramal soleh. Maksudnya dia jaga amalan. Okey. Jadi orang soleh yang betul-betul soleh lah, yang memang menjaga amalan dia soleh. Tapi jangan kita fikir kita orang soleh kalau kita cakap aku ni orang soleh, tak payah. Itu memang something memang fail lah, memang out. Orang soleh dia takkan cakap dia orang soleh. Jadi orang-orang yang beramal soleh maksudnya dia ikut segala apa yang kita sebut dalam Fatihah. An'amta alaihim. Kita minta jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat itu orang para Nabi. Nabi buat macam ni, Nabi makan tangan kanan, Nabi langkah masuk rumah, masuk masjid tangan kaki kanan, masuk toilet kaki kiri kan. Jadi keluar ke kaki kanan, jadi keluar daripada toilet kaki kanan. Sama juga kalau kita keluar daripada rumah atau keluar masjid, keluar ke kaki kiri. Kita tidur bergiring ikut cara Nabi. Kita beramal apa sah? Kita simpan janggut. Simpan janggut bagi yang laki-laki kan. Janggut ni memang fitrah. Bagi laki-laki memang simpan janggut. Cuma kubis ni tadi lah. Mungkin Bro Syah tak share lagi. Minta maaf sekali lagi. Patutnya kita disunatkan. Taklah diwajibkan. Tapi disunatkan untuk buang kubis. Sebab apa? Nak membezakan diri kita dengan kaum Majusi. Kaum Majusi atau kaum Yahudi. Kaum Yahudi tadi, kalau kita tengok yang Jews kan, dia akan simpan ni semua sekali kan. Memang tak pernah gunting lah. Rambut panjang dan sebagainya kan. Jadi bagi orang Islam, Nabi ajar kita pendekkan kubis atau cukur je lah. Pendekkan kubis ni masih pendek lah sebenarnya. Jangan biar dia panjang sebenarnya bagi yang laki-laki. Sebab ni fitrah. Bagi laki-laki, membezakan laki-laki ke perempuan, laki saja yang ada janggut dan misai ni tadi kan. Bagi perempuan tak ada. Tapi bila mana laki dah jadi macam perempuan, bersih je. Itulah sebab tu kita nak hubungan sejenis dan sebagainya kan. Subhanallah. Jadi bukan fitrah, bukan benda yang fitrah, tapi kita dibiasakan, telah didoktrinkan dari kecil. Orang yang macam ni teroris. Na'udzubillah. Tak. Jadi kena beramal soleh. Banyak amal. Jangan kita perlekehkan apa amal-amal Nabi. Kita banyak ada yang guna kayu segi kan. Kayu segi, kayu siwak. Sentiasa membersihkan gigi. Sentiasa berus gigi lah. Sentiasa berus gigi tu pun amal soleh juga. Amal soleh juga. Sentiasa membersihkan gigi. Jaga kesihatan gigi. Ni Nabi tak pernah tinggalkan nak bersihkan gigi dan sebagainya. Potong kuku. Kuku jangan panjang. Kuku jangan panjang, kena pendek. Jadi kena jaga potong kuku tu. Potong kuku pun sudah. Tadi sebelum ni kita dikongsikan potong kuku dah tu. Potong kuku sunnah Nabi. Tapi ikut pembacaan Bro Syah, yang dikongsikan selalu dikatakan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu potong kuku. Tapi cara potong tu yang potong jari telunjuk dulu, lepas tu ibu jari kan, kemudian baru kiri. Ni kiri kan. Tu cara imam lah, imam.
ikut Imam Nawawi, Imam siapa lagi ya? Berusaha pun lupa. Okay. Imam Nawawi je ingat. Imam Nawawi. Jadi yang ni tadi Imam Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Tapi memang cara potong kita boleh ikut jugalah orang-orang yang soleh ni kan. Orang-orang yang soleh ada orang ikut amalan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal soleh insya-Allah. Jadi insya-Allah akan jadi golongan yang sama lah. Dan golongan yang terakhir. Ni yang terakhir sekali ya. Kalau kita tak adalah buat semua yang lain kan. Semua yang lain tak banyak kan. Buatlah yang terakhir ni. At-taibun. Jadi orang-orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan dimasukkan syurga dan tidak dianiaya dan dirugikan sedikit pun. Subhanallah. Jadi subhanallah kita belajar pasal pahala dan dosa. Memang Allah telah catatkan, malaikat telah catatkan dalam buku sijil, buku amalan tangan kiri tadi kan, yang akan disampaikan tangan kiri. Tapi Allah boleh tolak bila mana kita bertaubat, bila mana kita banyak buat amal soleh. Contohnya pergi haji, pergi umrah. Haji dan umrah ni subhanallah, segala dosa-dosa kecil kita boleh diampunkan dengan pergi haji saja. Sebab tu jangan kena ada azam pergi haji, kena ada azam pergi umrah. Jadi sekurang-kurangnya sekali dalam semua hidup kita sampai ke bumi Mekah. Yang wajib tadi haji lah. Umrah tu kedua. Umrah kedua. Haji tu tadi wajib. Niat nak pergi haji tu mesti ada. Mesti ada. Azam perbuatan tu mesti ada. Kena lakukan. Jadi dengan Allah, itu saja untuk perkongsian untuk malam ni. Dah pukul 10 dah. Okay. Masya Allah tak nak lama-lama. Kita sepatutnya malam lepas isyak dah berehat jugalah. Bukannya teruskan dengan ni masa kita dengan Allah Subhanahu Taala. Dan sebenarnya tak digalakkan. Lainlah kita tadi memang belajar agama ni kan, sampai subuh belajar, tak ada masalah dengan guru kita kan, itu tak ada masalah. Kalau yang ada siapa share, Tuan Jeffrey ada share dengan kita Mahat Tafiz kan, Mahat Tafiz dekat Ditong, ada buka siapa-siapa yang ni lah nak hantar anak-anak atau jadi tenaga pengajar, wallahualam. Bersama tak habis baca kosongan jawatan dia. Jadi insyaAllah. Jadi kalau kat madrasah memang kerja dia orang lah. Memang kerja kita untuk belajar sepanjang masa belajar kan. Untuk belajar insyaAllah. Jadi kena Allah sebagai seorang Muslim, jangan setiap hari tak tambah ilmu kita dalam Islam. Kita kena usaha sentiasa tingkatkan amal kita insyaAllah. Rosyah pun insyaAllah pasang azam doa kan, minta doa. Kita ambil pengajian Islam, kita nanti ambil degree lah, double degree, dah ada master, dah ada ni kan, insyaAllah kita usahakan insyaAllah. Jadi kan Allah, kalau ada soalan Rosyah buka 1 minit lagi, kalau ada soalan atau ada nak sharing, nak saling ingat-ingatkan insyaAllah. Cuma Rosyah nak sarankan sekarang ni mungkin Rosyah diperingatkan bila kita pergi masjid, kita ada majlis ilmu, kita daripada ada ustaz-ustaz lain. Sebenarnya Islam ajar kita untuk jaga batas-batas pergaulan. Batas-batas pergaulan. Dan batas-batas pergaulan maksudnya tadi macam kita sekarang ni bercampur kan. Kita online bercampur. Jadi macam mana kita nak jaga batas-batas pergaulan tu tanpa Rosyah risau bila kita campur. Jadi ada lagi lanjutan lepas kelas pun ada antara lelaki perempuan berjaga-jaga. Subhanallah. Bismillah, peringatan. Jam surau pun pada mengingatkan kita. Masa. Jadi kata Allah, perlu kita ni syariat sebab bila antara lelaki dengan perempuan ada komunikasi berdua-duaan lah. Bila berdua-duaan pasti yang ketiga tu adalah syaitan. Jadi subhanallah, kita minta jauh lah. Sebab bagi yang berkeluarga, bagi yang ni kena betul-betul jaga batas-batas dia. Sebab kalau kita tak jaga batas-batas ni, itu yang akibatnya hancur punarana keluarga kita kan. Jadi nak jaga kesejahteraan keluarga, kena belajar untuk jaga batas-batas pergaulan kita ni. Jadi kalau boleh, kalau nak berkomunikasi tu ikut masanya lah, masa yang sesuai kan. Kalau nak belajar tak ada masalah. Murid dengan guru lain cerita lah. Murid dengan guru kita boleh berkomunikasi. Tapi kalau antara pelajar ni, kena jagalah masing-masing masing-masing kena jaga. Kalau sama-sama perempuan tak ada masalah, lelaki sama lelaki tak ada masalah. Jangan ada lelaki yang dalam kelas ni
tiba-tiba nak pasang nombor 2, nombor 3 kan. Tu kita tak nak. Bukan dalam kelas ni yang sepatutnya. Bukan dalam kelas macam ni lah. Ada niat lain untuk datang belajar. Ini kena Allah, kalau tak ada soalan, itu saja yang Masya dapat kongsi dengan tuan malam ni. InsyaAllah kita akan sambung esok dengan nama-nama syurga. Subhanallah. Jadi kita nak masuk syurga tapi tak tahu syurga apa yang ada kan. Macam kita kat ni nak pergi hotel tapi hotel mana? Tak tahu nama hotel kan. Sama istilahnya lah. Istilahnya kena kenal dengan syurga kita. Jadi kita memang nak syurga Allah sebab pasti ilmu yang kita ada ni, ilmu yang kita belajar ni, kita sampai syurga nanti kita akan tahu. Kita macam jalan-jalan kita nak lalui apa semua kan. Kita tahu. Kak Suryana nak tanya soalan ke? Ada saya tanya soalan tu Ustaz. Bolehkah kita qada solat dulu sebelum sementara menunggu masuk waktu solat fardu? Boleh. Boleh. Saya tahu kami boleh. Boleh. Mun belum lagi mula untuk yalah. Tapi sebenarnya qada solat selepas. Kalau kita sembahyang sendirian macam kita lah sembahyang di rumah kan. Bila kita sembahyang di rumah, yang wajib ke atas kita sembahyang fardu yang sedia ada, ia perlu dipola dulu. Hutang bayar kemudian. Maksudnya solat qada kemudian. Boleh faham? Faham. Okay. Contoh kami sembahyang isyak kan. Kami pun sembahyang subuh ke, sembahyang qada subuh ke, qada zuhur ke apa yang kami hutang ni kami pola lepas ya. Faham tak? Jadi mana yang wajib dulu. Maksudnya tadi pun kita si tunaikan sembahyang isyak kita dulu. Tiba Allah tarik nyawa kita tengah jadi tengah fardu tadi kita si pola. Jadi kena pola yang semasa dulu. Yang qada tu sebenarnya okey, just untuk makluman semua, qada tu silah ada hilaf antara ulama ada yang berdah ada istilah qada tu bila kita dah si sembahyang dah, maksudnya tadi dah berdosa lah, memang dah berdosa, perlu taubat, perlu untuk dah sembahyang tadi. Tapi sebagai ada yang tu ada kita sebagai hambanya, kita tahu kita hutang, kita memang si sembahyang kita hutang, kita perlu bayar lah macam kita dengan manusia kan. Kita dah pakai dah nikmat-nikmat Allah tu. Kita nikmat kita sihat, nikmat kita dapat minum air nikmat supaya orang pada beri air kat masjid dia nampak kecil, tapi bila orang haus nikmat yang satu yang besar. Macam kita puasa kan, dah sehari-hari si minum nak, bila dapat minum air memang satu nikmat yang besar. Jadi macam hari Jumaat pun hari panas kan, datang masjid dan sebagainya, dapat minum kan satu nikmat yang sangat besar, dapat membahagiakan orang tu satu yang besar. Jadi sebenarnya kita tu nikmat dapat melihat, nikmat dapat mendengar, nikmat keluarga, nikmat anak-anak yang baik-baik kan, nikmat suami yang baik-baik, isteri yang baik-baik kan, satu nikmat yang besar. Negara yang aman, kita kena tahu berperang, Ukraine dengan Rusia tengah berperang, Afghanistan sentiasa berperang, na'udzubillah, India kena tahu dahsyat, India dan Kashmir, Pakistan pun sama je lah, sama berperang, habis-habis berperang. Kita tengok kat Israel, kat Palestin dan Israel pun sama, dah lebih 50 tahun, na'udzubillah, kita tak jauh. Bila mana kita kat Malaysia tu, kita pun jaga hubungan kita dengan kawan-kawan kita atau keluarga kita dengan kita jaga. Memang mengundang satu masa kelak kita akan yalah, kita jaga tadi subhanallah. Ini kan Allah, sama-samalah kita berusaha untuk jaga iman kita. Sama-sama kita jaga iman kita tadi, macam kami sebutkan tadi, bila hati kita tadi dengan sentiasa mengingat Nabi kita sendiri ajar, bila ada hati dah berkarat atau macam besi dah berkarat, hati dah hitam atau ada titik hitam, kita perlu sinarkan balik dengan ayat-ayat Allah. Kita perlu sinarkan balik dengan sentiasa mengingati hidup kita akan datang atau hidup kita perjalanan seterusnya. Bila kita mati tu hanya titik nota untuk sampai ke alam seterusnya. Jadi dunia tu lah peluang kita. Sebab biarlah sebelum kita tidur malam tu, subhanallah, kena ada 5 minit atau 1 minit muhasabah, tambah dengan zikir doa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan jangan lupa beri syafaat pada selawat ke atas Nabi kita, sampaikan salam kita kepada Nabi kita, doa kita kepada Nabi kita, semoga Nabi kita kelak jadi kabel kita, Nabi kita jadi kabel kita untuk masuk surga.
Nabi kenal kita. Allah untuk umat aku, dia sentiasa bagi salam kepada aku, dia tak cuba ikut segala apa yang aku ajarkan kepadanya, daripada cara tidur, daripada ambil wuduk kan, bangun tidur, sebelum tidur, Kak Zadi kita kongsikan kan. Bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa amut kan. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Jadi aku hidup dan mati. Kami pada dengan namamu aku hidup dan aku mati. Sebenarnya tidur tadi sebenarnya satu kematian. Kematian kita pasti seorang kita akan bangun semula. Subhanallah, kita tahu apa berlaku kan bila kita tidur kan. Jadi betapa ramainya orang yang ingatnya akan bangun esok hari, tapi hakikatnya si bangun-bangun. Untuk sebenarnya kita sembahyang malam-malam macam tu sebenarnya masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya. Jadi jangan kita lalai dan leka. Memang untuk bahaya teknologi kan. Sebelum tidur, benda yang pertama kita angkat telefon, buka WhatsApp, layan apa semua. Bila bangun tidur pun sama je. Benda pertama, buka telefon dulu. Jadi subhanallah, mendapat biasakanlah diri. Cuba biasakan diri supaya berusaha bagi terjemahan Al-Quran. Supaya kita, bukan apa, nak disiplinkan tu. Nak mendisiplinkan diri. Bahawa kebertanggungan. Cepat disebut. Kebertanggungan kita kepada teknologi tu terlalu tinggi sampai kita lalai. Kita lalai. Telefon tu cepatlah, buka Chrome sekejap, buka Facebook, buka WhatsApp, cepat saja kita nak check kan. Kan kita tadi boleh belajar supaya ada orang yang mana cara hidup sihat, yang hidup sihat, cuba belajar telefon nak bila dah masa malam dah tadi simpan jauh kat contoh rumah duk tingkat, simpan kat debah, atau jangan simpan sebelah lah, jangan sebelah tidur. Kalau kita simpan sebelah tidur kan, memang kita akan capai untuk naga lagi sekali kan, tambah lagi. Lalu si tidur, si jadi tidur kan. Na'udzubillah, kalau kita memang ada disiplin, yang lain cerita lah, tak ada masalah tak sebelahan. Iman kita dah kuat, subhanallah. Tapi bila tu iman kuat, sikit-sikit buka telefon. Dan kata Ustaz Kazim Alias, subhanallah, dunia tu memang satu dunia yang gila. Bila kita belajar, orang dah terbiasa, habis suka online. Belajar online. Jadi saya dah pergi surau masjid je. Saya dah pergi surau masjid, dah satu jadi kelaziman. Saya dah keperluan untuk pergi masjid. Jadi subhanallah, taklah macam berusaha kita berada di surau. Satu kelebihan bila mana kita berada di rumah Allah, hanya kita dengan Allah. Di sialah hati kita dilembutkan, di sialah kita dapat getarkan hati kita. Subhanallah. Cuba masing-masing kita tak fikir atau selalu berusaha buat. Tuan Isa, sama-sama buat, walaupun baru masuk Tuan Razmi, kita ada yang kucing. Ambil DBT dulu kita tak? Okay. Sama-sama kita buat, tutup mata masing-masing. Ada kata Allah cabut nyawa kita malam tu. Esoklah malam tu. Apa kita akan minta? Mesti kita minta ampun Allah atas segala dosa. Allahu Akbar. Handsome boy. Pun dari rumah. Kena akhir gila masuk Syekh. Masuk awal-awal. Baru dah ada. InsyaAllah, esok pagi kuliah duha pukul 10. Join lagi. Surga dan neraka insyaAllah. Okay. Jadi kalau Allah just nak alami sama-sama kita cuba hayati. Supaya jaga darjat kita, apapun kerja kita, apapun kedudukan kita dalam masyarakat, ketepikan semua antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amal kita nak bawa? Apa dosa yang kita dah lakukan? Dah kita Allah, dan cukup amal kita tahu. Jadi kalau Allah CGS dia boleh masuk mana-mana lah. Dia boleh tak minta izin mute lah. Kami coba nak sampaikan, kita bunyi sama-sama bunyi. Okey. Jadi sama-sama ni macam ni kami nak unmute. Okey, tutup dalam mikrofon lah. Bukan kamera saya ada masalah. Mikrofon dah. Okay. Just kita nak ambil fokus semua orang yang berada dalam talk. Okay. Kami pun selalu pola berdatuk dengan anak-anak belia kita lah bila kita datang ke masjid dan sebagainya.
kenalkan balik kita tak dengan mak bapak kita macam ni, dengan jiran-jiran kita macam ni, dengan sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenal susah dan sebagainya. Adakah kita just dengar ajak si pala papa atau dan sebagainya kan. Jadi apa sebab kalau ada kata atau orang yang bukan Islam pun, yang belum lagi Islam, kawan sahabat-sahabat kita dah sampai ke Islam kepadanya. So semua benda yang kita asyik lakukan waktu kita di dunia atau lagi, semua akan dipertanggungjawabkan balik kepada kita. Semua. Sebab jangan kita fikir aku jaga sembahyang aku jaga tadi, tapi ada tanggungjawab kita yang kita asyik lakukan. Contohnya tanggungjawab kita kepada kawan-kawan kita, saudara kita, sama ada Islam atau bukan Islam, semua orang. Adakah kita ajak si Datuk kepada kebaikan? Kita ajak si Datuk jangan bola keburukan? Ada si kita ajak. Kita siap ada pola, kelak Tok, Tuan Isa Tok, si pernah padahal aku ajak aku pergi suruh kan semayang, padahal sama kerja, padahal sama Tok, tak ada. Allah akan tanggungjawabkan kita atas perbuatan kita tadi. Jadi subhanallah, supaya kita takut dan doa macam Rosyah kali macam ni kita dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, betapa jauhnya kita. Sebenarnya paling susah kita dengan Nabi Nuh sendiri Nabi Nuh alaihissalam atau bukan Nabi Isa, atau Muhammad Isa. Muhammad Isa. Jadi bukan Nabi Isa, Muhammad Isa, namanya Isa. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, isteri kini 900 tahun berdakwah, 900 tahun umur panjang, 1000 lebih tahun untuk zaman dulu zaman saiz pun besar-besar, manusia pun saiz besar-besar. Kita katakan bukan dinosaur berevolusi, manusia pun berevolusi kan. Berevolusi lalas kita jadi pendek ni, 7 kaki, 8 kaki kan. Tapi dulu 70 hasta, 90 hasta tinggi manusia dan 4 tingkat bangunan tingginya. Subhanallah, dikatakanlah Nabi Nuh alaihissalam ada replika baju jubah Nabi Nuh di Kuala Lumpur yang Rosyah pernah lawat. Tadi tempat tinggi tingkatnya dibayangkanlah tinggi, sebab kita yakin bahawa sikan Nabi kita nak menipu kan untuk semua. Dan dikatakan bila kita dibangkitkan syurga, atau bonus pula cerita awal InsyaAllah kami cerita je. Manusia tu kita akan dibangkitkan semula kelak dalam umur 33 tahun atau 40 tahun, wallahualam, dibangkitkan. Dan saiz kita, bukannya saiz kita tu macam kita 7 kaki pendek dan sebagainya kan. Kita akan sampai yang ahli syurga akan di-handsomekan. Kalau dunia tu dah handsome, kat dia semua orang handsome. Semua orang mulia, tak ada orang miskin seorang kaya, semua orang kaya kalau dah masuk syurga kan. Semua orang kaya. Jadi subhanallah, dekat syurga kita pun tinggi juga, tinggi balik, subhanallah. Jadi kembali kepada cerita Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh alaihissalam kering walaupun 900 tahun telah berdakwah, supaya keluarga, isterinya kering, anak kering pun semua naik atas kapal. Semua atas kapal. Alhamdulillah. Jadi bukan mudah bagi kita untuk bak keluarga kita, terutama keluarga kita lah, sama lah macam mati level marketing kita mati level kita, keluarga kita tu lah yang paling skeptik mula-mula kan. Kita nak start business dan sebagainya, sini tu yang paling susah. Tapi bila dah berjaya, bila dah terjadi, barulah Allah tidak tu datang terjun sama-sama. Ini subhanallah. Tentulah kita jangan jadi orang yang rugi, yang mana kita lihat bahawa kita orang Islam tu saya dah duduk rumah biasa, rumah kecil dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kami selut lah, kadang-kadang kita jumpa saudara Islam kita kan, kerja oil and gas, gaji RM20,000, tapi duduk rumah sewa kereta lama lah, kereta lama. Saya dah nak fikir cerita kereta baru kan, selagi dapat bakir. So yang subhanallah, yang Rosyah jumpa dengan zuhud lah, orang tahap zuhud. Tapi semua orang dapat sampai level ya. Dan Rosyah bukannya madah suruh semua orang macam ya. Jangan sengaja untuk jangan sengaja untuk macam ni madah downgrade diri dan sebagainya lah. Okay. Cuma kalau ada kemampuan kita yang sebaiknya, adakah kita gunakan harta kita macam kita dengan Nabi kita, para sahabat gunakan seluruh hartanya. Di Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling baik, paling Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan As-Siddiq sebab dia lah paling percaya dengan Nabi, paling percaya dengan Nabi, paling rapat dengan Nabi, yang sama-sama dengan Nabi dekat Gua Hira waktu hijrah Nabi kan, atau siapa yang sanggup tutup lubang
ular dengan tapak laki ya, lubang ular dan sibuk bangunkan Nabi tadi daripada tidur kan. Tidur tadi seorang sahabat biarnya kena gigit ular tadi kan, berkali-kali kena gigit ular, kakinya kena ya. Sampai tahap macamnya pengobatan seorang sahabat Nabi tadi. Subhanallah. Jadi kan Allah sama-sama kita muhasabah diri, adakah kita macam ni, dia kata bukan kami nak menakut-takutkan lah, tapi sepatutnya kita ada rasa takut pada Allah yang memang patut ada. Ialah ciri-ciri orang bertakwa, orang yang takut pada Allah, dan dalam masa yang sama kita mengharapkan rahmat Allah. Bila Allah dapat rasa keikhlasan kita, Allah dapat rasa ada keikhlasan kita lah, dengan rasa takut tadi, dengan rasa pengharapan kita, Allah janganlah azab kita, janganlah tak daya, atau kita mengharapkan Allah ganjaran Allah, kita buat sesuatu kebaikan, contohlah orang lain contoh kan, saya dah pun ekstra ke apa nak, tapi insyaAllah berusaha cuba istiqamah untuk beberapa bulan atau insyaAllah doakan sampai hujung nyawa, insyaAllah hujung nyawa dapat istiqamah dalam menyampaikan apa yang setakat yang berusaha tahu lah. Setakat berusaha tahu, yang lebih-lebih kita kena tanya lagi kepada yang lebih alim dan memang ada berguru insyaAllah. Jadi kan Allah, ada lagi soalan? Kalau ada soalan, dah 10.17. Maksudnya saya elok je lah kami teruskan lagi ya. Dah 1 jam setengah je. Jadi lebih 1 jam setengah. Dekat 2 jam dah, hampir 2 jam. Jadi kan Allah yang ajar daripada kami. Minta maaf, pasti ada kekurangan dalam penyampaian. Berusaha sedar mendadak, insyaAllah kita sentiasa perbaiki. Dan pasti ada yang tersilap dalam info ke, atau mungkin atas kelemahan kami sendiri dari segi kebertapan, ataupun first time sebenarnya terus terang sejujurnya Tok pun baru join Hidayah Center. Sejujurnya dalam modul Hidayah Center Tok pun dah nak menyampaikan Tok pun first time insyaAllah. Jadi insyaAllah semoga dengan pengalaman pertama Tok akan datang bila diulang, insyaAllah akan lebih baik lah, insyaAllah. Kita minta kalau insyaAllah kalau Allah izinkan panjang umurnya, kita dapat ulang balik, kita dapat tambah baik ya, insyaAllah. Jadi dari Aida, Hidayah, Kak Suriana, Tuan Nisa kita alhamdulillah, bersama kita Tuan Syarizan alhamdulillah, sabar atas kalau Allah uji kita dengan kesihatan dan sebagainya. Ya, satu nikmat yang Allah bagi, peluang untuk kita ingat Allah bila kita sakit, bila kita susah, atau dalam masa-masa untuk yang kita risau dalam kita sakit dan susah, ingatkan Tuhan pun untuk yang lebih menyedihkan lah. Dah lah miskin, dah lah sakit, dah lah kena musibah, tapi masih je ingat Allah, masih je rasa nyalahkan Allah ni. Itu yang kita takut lagi lah. Lebih kita takut supaya Nabi kita sebab pada siapa yang miskin tu fakir, yang fakir tu sebenarnya dekat dengan kekufuran. Jadi bila ada toko, ada gereja, ada membantu dan sebagainya, na'udzubillah, cumbalah kita keyakinan kita sepatutnya sampai kita jangan kita gadaikan, subhanallah. Sebab hidayah dah sampai kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, muslimin dan muslimat yang diberkati Allah, jangan kita tukar ganti dengan benda yang batil, benda yang sepatut kita tahu dapat membantu kita, kita sepatutnya kembali kepada our creator, pencipta kita yang telah mengutuskan nabi-nabi kepada kita untuk menyampaikan apa mesej kebenaran, apa yang sepatutnya kita lakukan, saling damai mendamai kan, bukannya hidup dalam harmoni. Kita Islam tu dengan adanya Islam hari tu kita negara kat Malaysia, Islam sebagai agama rasmi, kita di Malaysia dapat hidup harmoni, hidup dengan harmoni. Siapa nak pergi gereja, pergilah gereja, siapa nak pergi, tapi kita siap ada paksaan juga untuk orang untuk masuk Islam. Tapi ada kata kita dah masuk Islam, sepatutnya kita dah tahu kebenarannya apa yang telah diperintahkan ke atas kita, maka kita perlu seusaha sehabis baik untuk tunaikan tanggungjawab kita. Macam kami pada tadi, sebelum kita tidur tu, sejauh mana kita dah lakukan, pasti kita banyak lagi kekurangan insyaAllah. Jadi ia ajar daripada kami, insyaAllah kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan sunatul as. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asri ila al-insani lafi khusr illa allazina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jangan putus asa untuk menyampaikan kebenaran, kena ada kesabaran insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Masih. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Isa, kirim salam semua yang dekat kompleks. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan mula. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi